Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salahu wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, selamat raya. Kita dah bulan Syawal hari tu, selamat raya masa Ramadan lagi. Ni dah masuk Syawal. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita sampai ke saat ni, sampai detik ni, yang mudah-mudahan dengan panjangnya umur kita, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan hadis dosa rutin wanita. Jadi hadis kita yang ada buku, kita sampai ke muka surat 71 berkenaan dengan sedekah, adab-adab dalam bersedekah. Cuma perbincangan ni bersambung daripada bab dosa rutin wanita, dosa yang biasa kita lakukan. Dan kalau ingat lagi dalam bab ni, yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ada dua amalan yang bagi wanita kita kena perbanyakkan, dan dua amalan ini membuatkan kita boleh selamat daripada dosa ataupun daripada menjadi penghuni neraka yang Nabi sebutkan dalam hadis tu. Kebanyakan yang Nabi nampak, Nabi jumpa, Nabi lihat di neraka itu wanita. Dan ini kita dah bincang sebelum ni, kenapa wanita banyak dalam neraka. Dia bukan isunya jumlah wanita tu banyak dalam neraka semata-mata. Dan ada sebahagian ulama kata jumlahnya banyak sebab wanita memang lebih banyak pada lelaki secara umum. Zaman berzaman lah, daripada Nabi Adam sampai kiamat. Tapi kalau yang tu nak dijadikan hujah kat Malaysia ni untuk kahwin lagi, dia tak valid. Sebab kat Malaysia, dia punya nisbah tak macam tu. Nisbah kita lelaki dengan wanita di Malaysia hampir sama. Di Malaysia bilangan dia hampir sama. Kalau rasa nak cari yang perempuan banyak, pergi cari tempat lain lah, pergi cari statistik negara lain. Kat Malaysia hampir sama. Baik, jadi itu dalam persoalan bilangan itu. Dan bila dikata wanita banyak dalam neraka ni, sebenarnya lebih kepada nak fokus mengenai dengan dua dosa yang biasa wanita lakukan, yang menyebabkan, yang menjadi punca wanita masuk neraka. Jadi wanita ni dosa-dosa dia ada special. Maksudnya orang lelaki dia ada jenis dosa yang dia selalu buat, orang perempuan dia ada jenis dosa yang selalu buat. Jadi dosa kita tu tak sama. Sebab itulah dalam kehidupan dunia ni, kita tengok dalam penjara kita hanya menangkap penjenayah yang buat kesalahan yang sama. Sebab itu jumlah lelaki dengan wanita tak seimbang. Sebab penjenayah yang penjara kita tangkap, yang polis tangkap di Malaysia ni, di dunia ni lah, adalah penjenayah yang buat jenayah fizikal, yang pakai tenaga kan. Dia mencuri, merompak, membunuh, semua tu pakai tenaga dan keberanian. Dan kebanyakannya mestilah lelaki. Sebab lelaki kuat kan untuk pecah rumah orang kan, panjat rumah orang. Dia berani nak merompak, dia berani nak membunuh. Sebab tu banyak lelaki dalam penjara. Itu statistik, lebih daripada 80%. Yang panduan yang ada dalam penjara tu lelaki. Baik, disebabkan kita kata sebab jenayahnya jenis yang sama. Jadi wanita yang boleh buat jenayah macam lelaki itu tak banyak. Tu wanita-wanita yang ada hormon testosteron terlebih. Hormon lelaki dia lebih. Jadi dia berani, dia boleh pergi merompak, dia boleh pergi mencuri, itu dia berani. Sebab biasa-biasa wanita tak berani. Kita takut. Kan, takut nanti apa, takut benda yang belum berlaku. Biasanya wanita tak berani. Kan? Jadi kecuali wanita-wanita yang tertentu sahaja. Sebab tu bila ada wanita masuk penjara, sebenarnya mereka ada keistimewaan pada sifat dia. Dia ada keberanian lebih daripada wanita lain. Sepatutnya kalau digunakan dengan cara yang baik, dia boleh pergi medan perang. Dia ada kekuatan. Dia orang yang bertenaga. Baik, kalau kita kata penjara kita menangkap lelaki dan wanita mengikut jenayah masing-masing, baru akan seimbang. Jadi itulah neraka, yang mana neraka ni mengazab lelaki dan wanita dan mengikut jenayah masing-masing. Dan jenayah itu memang, kalau kita nak buat statistik, memang bezalah antara lelaki dengan wanita. Jenayah paling banyak wanita lakukan apa dia? Dia pakai mulut. Dia pakai mulut.
Sebab kita tak ada penjara mulut kan. Kalau ada penjara yang menangkap banduan-banduan mulut, kat situ banyak perempuan kan. Mulut ni banyak jenayah dia kan. Mula pada mengumpat, ada tak polis tangkap kalau kita mengumpat? Tak ada. Kalau tidak memang penuh dah penjara tu kan. Pasal kesalahan mengumpat kan. Kita tak pernah jumpa signboard tepi jalan tiba-tiba ditulis mengumpat denda 5,000. Tak ada. Kalau ada, sama ada wanita akan banyak ditangkap ataupun tak beranilah kita nak mengumpat walaupun tepi jalan. Kemudian dosa mulut juga termasuk mengadu domba pun tak kena tangkap juga. Kan, walaupun lepas kita mengadu domba pasal jiran sebelah, nanti yang bergaduh dengan jiran sebelah tu suami kita. Kan, suami kita bergaduh sampai angkat parang, angkat apa, yang kena tangkap suami kita dengan suami orang sebelah. Padahal yang mula bergaduh kita. Tapi kita tak kena tangkap. Tapi di akhirat di sana tak terlepas. Sebab tu dia nak fokus, nak tunjuk kepada kita dosa yang biasa wanita lakukan tu ada dua. Kan? Dan dua ni memang melibatkan mulut. Dan yang pertama sekali, ingat lagi, kita banyak melaknat. Banyak menyakiti. Kan? Kemudian yang keduanya, mengingkari pemberian suami. Dengan makna kata tak bersyukur dengan apa yang suami nafkahkan pada kita. Dan kita anggap suami tak menafkah. Dan walaupun suami menafkah, tapi kita rasa dia tak menafkah. Sebab sentiasa kita rasa tak cukup. Ini kita dah bahaskan dululah. Dan hari ini yang kita nak bincang adalah mengenai dengan dalam hadis yang sama, Nabi sebut dua dosa wanita, kan, dua sifat yang ada pada wanita, kurang akal dan kurang agama. Dan di awal hadis tu, kalau ingat lagi, Nabi bagi dua tips, dua amalan yang wanita kena perbanyakkan supaya wanita mendapatkan kelepasan daripada termasuk dalam golongan yang wanita yang banyak dalam neraka ni. Jadi dua amalan tu adalah, satu, istighfar, yang kedua, sedekah. Jadi kita fokus kat dua ni, banyak istighfar, banyak sedekah. Maknanya kalau kita keluar dari rumah, memang zikir yang terbaik untuk wanita sepanjang perjalanan main sini. Tak kira naik kereta ke, naik motor ke, naik kaki ke, kan, naik selipar ke, naik apa pun, ke ada naik awan. Tiba-tiba sampai kan. Maknanya naik apa pun kenderaan yang kita naik, kita perbanyakkan istighfar. Sebab sebenarnya kalau kita fahami kenapa rahsia wanita ni tak wajib mencari nafkah keluarga, wanita ni walaupun solat sekalipun terbaiknya di rumah, kan, walaupun solat jemaah di masjid tu sangat baik, tetapi tetap bagi wanita khusus terbaik di rumah. Kenapa wanita tak wajib solat Jumaat padahal solat tu sangat besar pahalanya? Kenapa wanita tak wajib pergi berjihad? Kenapa wanita tak wajib untuk keluar daripada rumah? Aktiviti-aktiviti keluar rumah semua tak ada kewajipan untuk wanita. Kalau ada wanita yang keluar rumah, semua hukum dia sama ada yang terbaik pun sunat atau harus. Wajib ni kadang-kadang tengok situasi, kan? Kalau dah nak mati dalam rumah tu, tak mau keluar juga pergi hospital lah, tu dosa lah, wajib keluar, kan? Tapi dalam keadaan normal tak wajib. Kenapa? Salah satunya sebab wanita ni memang tempat terbaik dia dalam rumah, dan sebaik saja kita melangkah kaki keluar dari rumah, Nabi katakan istashrafaha syaitan. Setan dah jeling-jeling kita. Jeling kot mana, nak buat apa? Dia nak cari senjata. Kita ni dijadikan senjata. Jadi dia nak cari lubang celah mana kita boleh digunakan untuk jadi senjata. Ibaratnya dia ada senapang tapi tak ada peluru. Ya? Dia ada senapang tapi tak ada peluru. Apa peluru dia? Peluru yang paling ampuh, M16 dia, wanita. Wanita ni peluru terbaik untuk syaitan. Jadi sebab tu bila kita keluar rumah, kita kena banyakkan istighfar. Sebab kita tak tahu celah mana kita buat dosa. Jadi sebelum perjalanan datang sini kan, sebelum sampai kelas ni, daripada start langkah kaki keluar rumah sampai sekarang, agak-agak ada buat dosa tak? Susah nak cari kan? Susah kita nak jumpa dosa. Apa aku buat dah pakai elok-elok kan, jalan elok-elok. Kita tak tahu ada mata mana yang tiba-tiba melihat kita, tiba-tiba dia berdosa. Kita tak tahu kan. Dan dosa wanita yang wanita buat di luar rumah ni bukan semata-mata sebab fizikal kita. Kadang ada yang rasa kita ni orang tengok pun tak minat dah lah kan? Dah expired gitu. Orang dah tak berminat. Tak, dia bukan soal itu. Dia bukan soal usia. Kita dah pernah bincang kan sebelum ni. Nama perempuan
Dan tak kira berapa umur pun, kalau tengok ke belakang orang tak tahu umur berapa. Kan? Tengok ke belakang nampak kain baju je kan. Tambah pula yang maknanya yang memang kita kata nampak macam anak dara lah ke belakang kan. Maka dia boleh mendatangkan fitnah. Itu fizikal. Selain daripada itu, sikap kita juga boleh datangkan fitnah. Berapa banyak kes-kes yang dekat jalan-jalan tu orang bergaduh, orang pening kepala pasal perempuan. Pasal apa yang perempuan buat. Nulah, ada satu dialog kartun dia buat orang perempuan ni kadang-kadang dia bila berbahas, orang tak boleh nak jawab. Bukan tak boleh nak jawab sebab kalah, sebab pening kepala nak jawab apa. Kan? Jadi dia jalan bawa kereta, dia buat signal ke kanan, signal kereta tu ke kanan, tapi masuk kiri. Lepas tu bila orang tanya, ditahan lah kan, kenapa buat macam ni kan, sebab terlanggar motor lah, sebab motor tu nak masuk kiri, tengok kita signal kanan, ingat kita nak ke kanan, rupanya kita masuk kiri. Bergaduh lah, gaduh-gaduh. Jawabnya apa? Jawab si driver wanita ni, dia kata, saya buat signal kanan maksudnya ialah supaya orang belakang saya pergi kanan. Saya nak suruh orang pergi kanan, sebab tu saya signal kanan kan. Tapi saya nak masuk kiri kan. Orang kata, siapa ajar kamu macam tu? Saya tak kisahlah, yang penting tu maksud saya. Dah nak jawab apa? Polis pun geleng kepala. Nak marah, kesian kan. Acik ni bawa kereta pun dah kira cukup bertuah dah kan. Kesian pula dah kan. Mungkin makcik ni memang dah terlupa ke kan, ada memang dah Alzheimer ke kan, memang dah misalnya sepatutnya anak tolong bawa kereta, tiba-tiba mak dia terpaksa bawa sebab anak ada hal ke, dia mesti berfikir simpati kan. Tapi maknanya jadilah masalah. Yang akhir terjadi fitnah, yang dengan fitnah ni maksudnya jadi pergaduhan dengan sikap ni, dengan sikap kita. Atau mungkin kadang-kadang kita ni terlampau belas kasihan terlampau tinggi. Kalau bawa kereta, ada kucing lintas jalan depan, kita akan terus brake ke ataupun kita tengok belakang dulu? Biasanya brake automatik, tak tengok belakang lah. Tahu-tahu gedebum ke belakang kan. Itu sikap, bukanlah kita kata salah ke sikap belas kasihan. Tak, dia memang kita kata apa Allah bagi sifat-sifat ni yang sesuai dengan tempat kita bekerja. Jadi tempat wanita bekerja dalam rumah. Jadi Allah bagi sifat-sifat ni yang sesuai dalam rumah. Bila wanita keluar rumah, kita melakukan sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita, tapi tak ada masalah pun. Dalam sejarah memang ada wanita yang bekerja, ada wanita yang berada di luar rumah. Tapi inilah yang antaranya kita nak kata bagaimana kita nak kita perlu beristighfar dengan sangat banyak ketika kita melangkah keluar daripada rumah kita. Baik. Kemudian istighfar dan sedekah. Baik, sekarang bila kita bincang mengenai dua amalan ini, tinggal lagi macam mana cara supaya kedua-dua amalan ini betul-betul mencegah kita daripada api neraka. Sebab dua amalan ni boleh cegah kita daripada neraka dan boleh jadi terhapus, hilang pahala dia, menyebabkan dia tak jadi senjata ampuh lagi untuk kita, yang menyebabkan kita tak boleh lagi untuk masuk syurga dengan mengamalkan dua perkara ni. Jadi maknanya kita ambil sekarang sedekah kan, yang kita nak bincang hari ni sedekah. Sedekah, ada orang sedekah tapi bila tengok dekat akhirat dalam buku amalan tak ada pahala sedekah. Jadi kita sedekah, kenapa hilang pahala? Situlah kita nak tengok bahawa sedekah ni dia ada adab-adab dia. Jadi dia bukan asal keluar duit bagi ke orang selesai sedekah, asal masuk tabung masjid selesai, confirm dapat pahala, dah. Dia boleh hilang pahala kan? Dan kita dah tengok hari tu syarat yang paling utama untuk sedekah ni kan, syarat atau adab. Adab ni maknanya bila kita tak buat adab-adab dalam bersedekah ni, dia boleh menghilangkan pahala sedekah. Yang pertama hari tu kita dah tengok ikhlas kan? Ikhlas. Baik, hari ni kita nak tengok yang kedua kan? Ikhlas tu kita ambil poin paling mudah, kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa pun balasan dunia kan? Kita bagi sedekah, kita tak harap apa-apa pulangan. Biasa orang sedekah minimum pulangan yang kita nak bukan macam saham lah, kita tahu kita sedekah tak dapat duit balik. Tapi biasanya orang kalau sedekah dia nak nama kan, nak orang kata dia pemurah, dan nak orang kata dia ni suka bersedekah. Sebab itu kadang-kadang kita risau sangat kalau kita sedekah tapi tak ada siapa tahu kan.
Apalagi kita dah sedekah tiap-tiap hari, tiba-tiba orang kata kita ni hajah bakhilah. Tiba-tiba orang kata kita kedekut baik. Dia tak pernah nampak kita masuk duit dalam tabung. Itu yang maknanya cukup membuatkan kita susah hati. Di situlah teruji keikhlasan kita. Baik. Jadi yang keduanya muka surat 71 tu, mendahulukan sedekah yang wajib. Seperti zakat, zakat ni sedekah wajib. Kerana ibadah sunnah yang dilakukan dengan meninggalkan ibadah wajib adalah suatu kesilapan. Kerana sesungguhnya ibadah yang wajib itu adalah lebih utama berbanding ibadah sunnah, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Baik, hadis qudsi ni kita tengok sikitlah. Hadis qudsi ni apa? Biasa dengar tak hadis qudsi? Qudsi makna apa? Masjidil Aqsa. Tu mana apa? Masjidil Aqsa lain ni. Kudus, suci. Dekat Indonesia ada tempat nama Kudus. Sunan Kudus tau. Sunan Wali Songo kan. Ada seorang nama Sunan Kudus. Sunan Ampel kat Surabaya. Sunan Kudus dekat Kudus. Ada sekitar Jawa lah tu, kan? Kudus tu maknanya suci. Jadi bila hadis qudsi, makna dari segi bahasanya hadis suci. Tapi hadis qudsi dari segi istilah merujuk kepada hadis yang mana lafaznya daripada Allah SWT, kan? Tapi Nabi yang sampaikan. Jadi dia beza dengan ayat Quran. Cuma kalau kita jumpa hadis qudsi tu, perkataan dia aku, dan aku tu merujuk pada Allah. Jadi maknanya kalau hadis yang Nabi cakap, Nabi akan kata Allah suka macam ni, Allah tak suka macam ni, gitu kan? Maknanya dia bercakap mengenai dengan Allah. Tapi kalau hadis qudsi, Allah sendiri yang berkata, dalam ni tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Aku tu Allah. Dan sepatutnya ejaan dia huruf besar lah. Aku. Kepadaku, dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Aku tu Allah. Itu sebab hadis qudsi, jadi Allah yang sebutkan. Maknanya dia beza dia dengan ayat Quran gini. Yang pertama, bahasa dia tak sama dengan bahasa Quran. Jadi ini kalau nak ditarannumkan tak jadi. Dia tak bunyi. Kalau nak dilagukan macam ayat Quran, dia tak bunyi. Dia lain, dia punya nada tu, dia punya susunan ayat dia tak sama. Satu. Yang keduanya, baca Quran dapat pahala tak? Dapat pahala setiap huruf, kan? Tapi baca hadis qudsi tak ada pahala setiap huruf. Dia adalah pahala menuntut ilmu, kan? Pahala baca hadis ada pahala juga, tapi pahala umum. Kalau ayat Quran dia ada pahala satu-satu huruf tu ada 10, kan? Jadi itu beza. Baik, jadi Allah bagi tahu gini. Allah tu suka cara kita nak dekatkan diri pada Allah. Allah kata, wahai hamba-Ku, istilahnya, kalau kamu nak dekatkan diri kepada aku, kan? Cara dia, kaedahnya ialah buat dulu amalan wajib bagi settle. Lepas tu baru tambah amalan sunat. Sebab tu ada orang dia sembahyang raya tapi tak solat 5 waktu, kan? Ada kan? Sembahyang raya penuh masjid, 5 waktu tak solat pun. Yang tu dalam hadis ni Allah bagi tahu, Allah nak kita settlekan dulu solat yang 5 waktu tu, baru tambah solat sunat. Ataupun kalau dalam bab sedekah, ada orang zakat tak bayar, kan? Tapi sedekah banyak, kan? Yang sedekah tu semua tak ada makna. Dia kena selesaikan yang wajib dulu. Kalau orang lelaki misalnya nafkah, dalam bab harta, kan? Nafkah dia tak nafkah keluarga dia, tapi sedekah kawan-kawan, tiap-tiap hari belanja kawan. Yang tu tak boleh, kan? Jadi cara nak dekatkan daripada Allah, kita perhatikan dulu amalan-amalan wajib kita bagi selesai, kan? Bagi semua settle, bagi semua kita kata kita buat dengan cara yang terbaik. Baik. Isu dia gini. Hari ni mungkin kita kata solat kita ni tak tahulah nak tunggu bila nak boleh khusyuk tau, kan? Kalau nak betul-betul khusyuk tu rasa sehari tu solat je lah, kan? Habis solat macam tak khusyuk, solat lagi, macam tak khusyuk, solat lagi, macam tak khusyuk, sampailah asar tak pergi mana-mana kita, kan? Sebab tak khusyuk-khusyuk. Jadi macam mana nak bagi tunggu sempurna solat wajib, kan? Baru nak buat yang sunat.
Yang ni lah sebenarnya kaedah dia dalam bab ibadah. Sahnya satu ibadah dia ada dua sudut. Satu sudut fiqh, satu lagi sudut tasawuf ataupun pahala dia. Baik, jadi solat kita atau kita ambil sedekah lah, ni tajuk sedekah kan, zakat yang wajib. Baik, syarat sah zakat itu jelas kan, ikut fiqh. Yang penting ada ijab qabul kan, ada pemberi zakat, ada dia punya penerima zakat, ada harta yang dizakatkan, sah. Okey, yang tu tak payah fikir dah Allah terima ke tidak. Sah secara fiqh dah, tak payah fikir dah, selesai. Dari segi pahala itu terserah pada Allah. Termasuk solat tadi Yang penting solat kita sah. Cara ambil wuduk betul kan. Lepas tu cara kita kerjakan solat, dia punya perkara-perkara yang membatalkan solat kan. Semuanya dah sah, dah tak apa. Walaupun kemudiannya tiba-tiba tengok-tengok tak ada pahala. Siapa tak ada pahala? Khayal dari awal sampai ke sudah kan. Tahu-tahu bagi salam, dah solat Jumaat tak sedar pun kita boleh follow je kan. Gerak tahu-tahu bagi salam, baru sedar kan. Walaupun tak ada pahala, tapi sebab solat sah kan, tak ada masuk dalam syarat sah solat tu khusyuk. Khusyuk tak masuk syarat sah solat. Kalau masuk, memang solat kita tak sah lah. Tak tahu, boleh kira tak? Seumur hidup berapa kali kita khusyuk dan jenuh yang tu je yang sah tak kan. Jadi maknanya kita takut gini, bila tanya berapa kali khusyuk, kita kata semua khusyuk. Tu dia jadi perasan pula dah. Perasan khusyuk bahaya pula, jadi kod lain pula kan, jadi ujub. Baik, jadi sebab tu tak dimasukkan. Sebab itu contoh hati hati ni memang kita pun tak mampu kawal. Jadi kita tu tidak dihukum dengan bolak-balik hati kita tu. Jadi dalam bab hukum fiqh, kita hanya dihukum pada zahir kita. Jadi pada pergerakan kita, yang penting sah solat tu. Okay, dah tak payah qada. Jadi sekarang tinggal lagi pahala dia. Macam mana kita nak bagi dapat balik pahala yang tadi terlepas? Sebab tak khusyuk, mungkin ada bacaan yang tak berapa betul dan sebagainya. Kaedahnya solat sunat. Jadi solat sunat sebenarnya kita buat untuk menampung solat wajib yang mungkin ada kekurangan. Jadi ibaratnya sehelai kain, bayang kain batik kita tu yang ada kat rumah tu kan. Kan kalau koyak satu, lusuh kan. Koyak satu, koyak. Bayang kain batik tu umpama solat wajib kita, solat 5 waktu. Kemudian tak khusyuk, koyak satu. Tak khusyuk lagi, koyak satu. Khayal, koyak lagi satu. Koyak tu kita nak tampal. Jadi tampal dia dengan solat-solat sunat. Tak boleh ulang solat wajib banyak-banyak kali. Kalau dah sah cukup, tak boleh ulang dah kan. Ulang ni, kalau dia ulang banyak kali, dia jadi yang lain. Nama dia was-was. Was-was penyakit. Was-was datang daripada syaitan. Jadi memang solat wajib tak boleh ulang. Ni yang kadang-kadang ada orang angkat takbir sampai 5-6 kali sebab was-was kan. Dia kata sah ke tidak, ni sah ke tidak, itu tak boleh kan, dia jadi penyakit. Itu kaedah dia. Baik, jadi dalam bab sedekah kan, maknanya Allah nak kita sempurnakan dulu yang wajib pada sedekah kita, pada harta kita. Sedekah ni contoh harta. Atau sebenarnya sedekah yang khusus adalah harta, dan sedekah yang umum adalah semua jenis kebaikan selain daripada harta. Itu yang orang duk sebut senyum itu sedekah. Senyum bukan infak tapi sedekah. Kalau sebut pasal sedekah harta, namanya infak. Jadi semua infak adalah sedekah, tapi tidak semua sedekah adalah infak. Maknanya kalau kita keluar duit masuk tabung masjid, maka itu infak dan sedekah. Tapi kalau kita senyum ke orang, itu sedekah tapi bukan infak. Kan kita senyum kat kawan kita kata, awak tengah buat apa ni? Tengah infak. Kecuali tiba-tiba senyum keluar duit kat mulut kan. Tu baru infak. Tapi kalau senyumnya dia sedekah. Ataupun mungkin kita tolong orang kan, tolong orang guna tenaga kita, itu sedekah kan. Kita dah bincang sebelum ni kan, maknanya beberapa jenis sedekah yang bagi orang yang tak ada duit, dia boleh buat sedekah-sedekah yang lain. Kalau yang ada duit, maka sedekah terbaik adalah guna harta kan. Dan kemudian sedekah yang lain pun kita buat juga. Baik, jadi dalam bab harta, infak kita kata infak, ada yang wajib. Jadi yang wajib paling utama zakat kan?
Zakat ni yang wajib untuk semua orang asalkan dia bergelar manusia, namanya zakat fitrah. Tu yang RM7 kan. Waktu siapa tak mampu tak tahulah. Makan nasi sampai RM12 boleh kan. Zakat RM7 setahun RM7 tak boleh kan. Zakat ni wajib. Ini zakat fitrah kan. Dan sebenarnya wajib tu dibayar oleh laki. Jadi wali kita siapa gitu kan, yang wajib menafkahi kita siapa, maka dia yang wajib bayar. Kalau sampai nafkah untuk bayar zakat RM7 pun dia kata tak mampu, tak tahulah. Tu tak tahu nak kata, tu memang tangkai jering tu lah. Baik, jadi maknanya itu dalam bab zakat yang fitrah. Baik. Kemudian ada zakat-zakat lain lah. Hari ni banyak wanita yang kaya-kaya ni bekerja kan, ada yang bisnes dan sebagainya, ada zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat pertanian, ni yang beremas-emas, zakat emas zakat emas, semua tu kena bilang lah, ada kalkulator zakat. Tu boleh cari online, jadi tak payah tanya saya. Ada kot tanya saya, berapa zakat saya nak bayar, kena kira matematik. Tak payah, masuk je website tu, kalkulator zakat sini Jawi, maknanya wilayah, kena ambil kalkulator zakat wilayah. Dia dah tolong bilang dah berapa kita kena bayar. Baik, dan kemudian selesai zakat, kita bayar zakat, kemudian kita kalau bagi laki dia ada nafkah. Ni dalam bab harta, dia ada nafkah wajib. Jadi sebab itulah kadang-kadang kan kita tengok biasa kat masjid-masjid, tabung muslimin dengan tabung muslimat mana penuh. Muslimat standard, masjid mana-mana pun tabung muslimat lagi banyak pada tabung muslimin. Kita bersangka baiklah muslimin ni dia kena nafkah keluarga dia dulu. Ada duit lebih baru dia masuk tabung masjid. Itu kewajipan dia. Dia tak boleh masuk tabung masjid kalau belum nafkah keluarga. Kalau dia tak mampu nak mencukupkan nafkah keluarga, dia tak boleh sedekah. Kalau dia sedekah, berdosa. Beza dengan kita. Kita kalau tak sedekah, duit nak ke mana lagi? Beli baju, beli tudung, beli beg, beli apa lagi, kain lap. Kain lap pun beli juga. Ada tu kan orang jual sekeping-sekeping RM2, RM3, beli juga. Nak beli cadar, tak beli apa-apa lagi lah, belilah. Kalau tidak nak buat apa duit kita? Sebab kita tak ada kewajipan pada harta kita untuk menafkah sesiapa. Maka dengan itulah sebenarnya perintah ni bila disuruh wanita, disuruh perbanyakkan sedekah, bukan maknanya katalah perempuan juga kena sedekah, laki tak payah ke? Dah, dikhususkan wanita untuk sedekah sebab memang wanita ni umumnya harta dia tu memang untuk dia. Hartaku jua. Jadi memang untuk kita. Jadi memang kita tak ada kewajipan nak bagi nafkah sesiapa gitu. Walaupun kata, saya ibu tunggal, ada anak 10, kena nafkahi anak-anak. Sebenarnya kewajipan menafkah anak-anak tu bukan kewajipan ibu tunggal. Bahkan ibu tunggal tu sendiri wajib untuk dinafkahi. Siapa nak menafkah dia? Kalau ada wali-wali dia yang masih hidup. Hari ni kita kata wali pun tak tahu tanggungjawab dia. Wali ni kadang bukannya mesti orang dekat pun, kadang jauh, tapi dia mesti laki lah kan? Kadang-kadang dah jauh sebab suami tak ada, ayah pun dah tak ada, adik-beradik laki tak ada. Kadang dia lari sampai ke bapa saudara, sampai ke sepupu sepapat, jadi orang tak perasan adanya ahli keluarga yang perlu dinafkahi. Tapi bagi wanita, misalnya ibu tunggal tadi, habis-habis tak ada siapa individu yang nak menafkahi dia, maka dia akan pergi kepada Baitul Mal. Sebab tu di Baitul Mal, wanita ibu tunggal memang berhak dapat bantuan tu. Itu memang tanggungjawab gitu. Tanggungjawab maknanya wanita ni nak cerita atas dunia ni, kita ni tidak wajib menafkahi siapa pun, termasuk diri kita sendiri. Memang Allah cipta macam tu dah. Jadi andai kata ada ibu tunggal yang menafkahi anak-anak dia, sebenarnya itu sedekah. Dapat pahala jugalah. Bukan makna kata, ni ada kot ibu tunggal ni, kalau gitu selama ni aku struggle teruk tak payah, balik tidur je lah. Rupanya tak wajib. Dah, struggle kita tu pahala dia besar. Sebab apa? Sebab nilai ibu tunggal yang menafkahi anak-anak dia, nilainya adalah bersamaan dengan kita memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Anak kita tu anak yatim, walaupun tu anak kandung. Sebab dia tak ada ayah. Anak yatim ni adalah, definisi sebenar anak yatim ialah anak yang sudah ketiadaan ayah. Jadi kalau tak ada ibu, tak nama anak yatim. Tak ada ayah baru nama anak yatim. Itu yang asal sebenarnya.
Jadi bila ibu cari nafkah, bekerja teruk-teruk bekerja tungkus lumus untuk menafkahi anak-anak tu, maka anak-anak yang dalam rumah kita yang anak kandung itu nilainya bersamaan dengan anak yatim. Jadi bersedekah kepada anak yatim, membesarkan anak yatim, menguruskan hidup anak yatim, pahala dia sangat besar. Itu pahala besar untuk seorang ibu tunggal. Betul-betul kita kata dia tak sama dengan ibu yang masih ada ayah. Maknanya anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bapa, pahala ibu tu tak sama besar dengan pahala ibu tunggal. Subhanallah, ibu tunggal ni maknanya betul-betul kita katakan pahlawan dunia akhirat. Yang kita boleh dapatkan banyak pahala daripada setiap hari apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Asalkan kita niatkan lillahi ta'ala. Dan kita sedar anak kita yang kita jaga tu, itu anak yatim. Jadi kita tengah bela anak yatim. Pahala dia besar. Baik. Itu nak cerita maknanya itu semua nilai sedekah. Jadi bila cerita lelaki dia ada nafkah wajib, maka tak ada dah diperintahkan suruh sedekah secara khusus. Umum ada, umum disuruh kita semua perbanyakkan infak sedekah, tapi khusus tak ada. Sebab secara khusus lelaki diperintahkan memberikan nafkah. Umum wanita. Beza nafkah dengan sedekah ni apa? Beza dia nafkah, kalau kita bagi, kalau dibagi maka dapat pahala, kalau tak bagi berdosa. Sedekah kalau bagi dapat pahala, kalau tak bagi tak berdosa. Tapi kalau tak pernah bagi seumur hidup berdosa. Sekali pun seumur hidup tak pernah bagi, umur ni Allah panjangkan sampai 99 tahun. Contoh 99 tahun 1 sen pun tak pernah keluar untuk orang lain. Semua untuk diri kita je. Maknanya kita tak pernah pun sedekah kepada sesiapa. Dosa kenapa? Sebab sebenarnya pada harta kita ada hak. Harta kita ada hak atas kita. Di akhirat nanti dia akan tuntut. Jadi ada harta bahagian nafkah, dia akan tuntut. Aku ni sepatutnya dinafkahkan, diberikan kepada seseorang yang ada di bawah tanggungan dia, tetapi dia pakai semua. Harta tu menuntut. Misal kata ada suami yang tak pernah menafkahi isteri. Dia duk kira duit dia nak beli motor, lepas dia beli motor tukar motor, lepas habis bayar motor tukar kereta baru pula, lepas habis bayar kereta baru tukar lagi kereta. Adakah orang gitu? 7 tahun loan kereta, lepas 7 tahun habis loan kereta, tukar kereta baru, loan lagi. Sambung-sambung loan. Dia duk kira nak perhabis duit untuk sendiri. Lepas tu beli handphone. Handphone tu handphone mahal-mahal, canggih-canggih. Lepas tukar handphone, lepas tu tambah aksesori, beli pula dia punya rantah macam-macam untuk kepentingan diri sendiri. Harta tu nanti akan menuntut di akhirat, yang sepatutnya dia bagi kepada isteri dia. Dia tak boleh kata isteri aku dah kaya. Ada banyak yang fikir gitu. Isteri dia lebih kaya pada dia. Isteri gaji 8,000 sebulan, suami gaji 800 sebulan. Rasa-rasa suami nak bagi tak ke isteri? Kena bagi. Selama si isteri masih menjalankan tanggungjawab dia sebagai isteri. Tanggungjawab isteri apa? Melayan suami, itu saja. Kalau sampai isteri buat kerja rumah, masak, sapu sampah, kena bagi lebih lagi. Habis dia kata, dah isteri 8,000, duit terlebih-lebih dah. Dia 800, kena bagi dekat isteri seorang, anak 5. Semua dia kena bagi. Macam mana tu? Isteri dia pula kadang suami gaji 800, dia mampu bagi apa je pada isteri yang gaji 8,000. Kalau dia beli makanan, dia takkan mampu beli makanan mewah 800 lagi-lagi duk KL ni memang miskin sungguh Ini kalau isteri nak bayar zakat, boleh bayar kat suami. Sebab suami dia miskin sangat. Jadi sampai masa bayar zakat, kata ni abang, ambil lah zakat saya ni. Saya nampak abang ni miskin sangat. Ambil lah. Memang boleh. Tapi kalau suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Kita kata tak acil lah. Tak, suami kan wajib bagi nafkah. Kalau dia bagi zakat, dia tak boleh bagi zakat kepada tanggungan dia. Kita ni tanggungan dia. Jadi dia tak boleh bagi zakat kat kita. Tapi dia wajib bagi nafkah. Jadi tak usah risau, dapat duit juga. Cuma nama je lain. Nama dia bukan zakat, nama dia nafkah. Baik, kalau kita katalah suami gaji 800 ni, macam mana nak bagi nafkah kat isteri? Isteri gaji 8,000. Kita tahu bila kita kata kalau kita nak letak level kan, suami dia B40, isteri dia M40 atau T20.
Level jauh tu. Dan kita tahu orang ni bila dia punya income banyak macam tu, bila dia keluar duit RM10, dia rasa tak ada apa-apa kan. Gaji RM8,000, kalau bertakat beli nasi RM10, dia rasa murah ya, RM10 je. Gaji dia RM8,000. Tapi kalau yang RM800 tadi, RM10 dia keluar untuk sekali makan, nangis. Kalau sekali makan RM10, sebulan makan kali, tu kalau sehari sekali ya, kali dengan 30 hari, 300 seorang. Gaji dia RM800. Mana nak bayar bil-bil lagi? Memang nangis lah kalau sekali makan RM10. Akhirnya dia hanya mampu belikan untuk rumah dia, satu rumah dia, sarapan nasi lemak RM1. Isteri yang kaya ni tengok nasi lemak RM1, aduh, ini aku beli, biasa beli sekali 50 bungkus bagi dekat orang tepi jalan je. Suami aku beli yang ni. Habis macam nak buat? Bergantung kepada isteri tu, terpulang. Sama ada dia nak nilaikan harta dia sebagai sedekah kepada keluarga, boleh sedekah, dan dia halalkan nak lepaskan hak dia untuk mendapat nafkah daripada suami, boleh. Atau dia nak juga suami tu bagi nafkah, terpulang. Suami tak boleh kata, kenapa bini aku kedekut? Nak juga nafkah aku walaupun dia gaji besar dah. Dia tak boleh buat gitu. Dia tak boleh kata gitu. Itu jodoh dia. Dah takdirnya memang dapat jodoh kedekut. Tak dinafi lah, memang kedekut lah kan. Dia tak boleh nafi, tak boleh kata, oh dia pemurah, cuma saja. Dia tak boleh, dia memang kedekut lah. Dan suami tu dapat takdir jodoh kedekut. Dia ingatkan dapat isteri kaya, seronok lah kan. Rupanya kaya kedekut. Hajah bakhilah. Jadi itu takdir dia. Dan maknanya tetap saja tanggungjawab kena dilaksanakan mengikut kemampuan. Jadi mungkin kalau katalah barang-barang yang dia mampu beli, barang murah-murah. Kalau misal kata nak beli kapet, dia tak mampu nak beli kapet sampai 3,000, sampai 5,000 dia tak mampu lah, gaji dia banyak tu. Dia boleh beli kapet yang RM50 ni. Satu rumah RM50 tu pun dia dah simpan duit. RM50 daripada RM800. Banyak tu. Banyak. Bukan 1/10 lah, lebih daripada tu kan. Maknanya kalau itu kemampuan dia, misal katalah isteri tu tak maulah, duit banyak kan, nak beli kapet macam ni, kita nak beli kapet ribu-ribu, macam mana nak buat? Supaya dia bersyukur dengan pemberian suami dia, dia boleh letak macam ni, okey kita beli kapet untuk rumah, abang mampu berapa? Suami dia kata mampu 50. Dia kata okey tak apalah, bagi 50 tu, saya pergi beli kapet, bagi RM50, balik-balik kapet harga RM5,000. Berbunga duit tu kan. Rupanya isteri tu tambah, tak apa, maknanya itu sedekah dia. Dan dia memang dia jadi jurang ekonomi yang terlalu tinggi antara suami isteri ni. Perlu kepada kelapangan dada kita yang lebih. Dia kalau suami kaya, isteri miskin, tak ada masalah. Sebab memang dah tanggungjawab bab harta tu pada suami. Yang susah sikit ni bila isteri kaya, susah nak handle. Tapi kok mana pun memang kena belajar untuk lapang dada. Kalau nak berterusan lah, kalau nak teruskan keadaan rumah tangga tu. Baik, itu maknanya dalam konsep sedekah, kalau tidak didahulukan, tidak diselesaikan dulu yang wajib, maka sedekah kita tu tidak ada nilainya sama sekali. Tak dinilai. Baik, sebab tu kita kata kalau ada orang lelaki yang memang dia tak nafkah isteri dia, sebab dia kata isteri dia dah kerja, gaji sama. Jadi dia kata gaji sama, kenapa dia nak kena keluar duit untuk keluarga, isteri dia tak payah. Dia pun tak menafkah isteri dia, tapi dia duk belanja kawan kat pejabat. Dosa. Melainkan dia pernah cakap dengan isteri dia, minta sama ada, yang pertama ada dua pilihan lah, sama ada dilepaskan, isteri tu melepaskan hak nafkah dia, maknanya dihalalkan, suami tu tak payah bagi nafkah. Atau yang kedua, hutang. Jadi suami tak bagi nafkah tu masuk buku hutang. Isteri pula buat syarat kan, hutang ni boleh lunas kalau abang tak buat perangai sampai saya mati. Contoh kan. Itu terpulang hak dia kan? Perangai tu biasalah, standard lah rumah tangga kan. Perangai tu maksudnya yang melukakan hati dalam rumah tangga. Faham lah kan? Banyak sangat isu sekarang ni. Sebab dia maknanya kalau dia sampai nak, misalnya lah kan, nak tambah cawangan, dia tak mampu kalau dia tak menafkah. Dia tak menafkah isteri dia selama ni, maknanya dia sebenarnya tak mampu. Tiba-tiba nak tambah lagi, maknanya dia tak mampu.
Terpulang nak buat syarat ke, ataupun kalau betul-betul nak lepas ikhlas. Kalau nak lepaskan betul-betul hak kita, tak payah nafkah dan kita nak ikhlaskan, maka dengan syarat betul-betul ikhlas. Kalau jadi apa-apa, jangan sebut langsung duit yang pernah kita keluarkan untuk rumah tangga kita. Boleh tak agak-agak? Kalau tak boleh, tak cukup kuat iman, maka buat je lah syarat. Itu hak kita, tak ada masalah. Ini namanya prevention is better than cure. Namanya al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita mencegah dulu sebelum berlaku masalah, supaya tak adalah bila berlaku masalah kelang kabut kita. Jadi tak tahu hala, tak tentu hala, tak tahu nak buat apa. Kita dah tahu isu-isu ni dalam kehidupan kita. Walau macam mana pun, tetap kita kena berfikiran positif dalam kehidupan dunia ni. Ingatlah, kita buat apa pun, hidup kat dunia ni sementara. Untuk apa kita perhitungan kira-kira tentang duit-duit ni sangat, yang akhirnya kita akan tinggalkan. Dan akhirnya yang akan dihisap di hadapan Allah adalah akhlak kita, sikap kita, keimanan kita. Itu yang akan dihitung. Itu kena ingat yang tu. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, syarat untuk membuatkan sedekah kita diterima, muka surat 72, ialah bersedekah dengan harta yang halal. Berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maksudnya disuruh kita infak guna harta yang baik. Bila dalam Quran sebut baik ni kadang-kadang sini thayyibat, kadang-kadang hasanah. Ada banyak istilah baik. Baik, bila Quran sebut baik, bila Allah sebut baik, bila Islam sebut baik, apa maksudnya? Maksudnya ialah dia mesti menepati hukum syariat, baru nama baik. Jadi bila kata harta yang baik, harta yang baik ni maknanya harta yang halal, betul-betul bersih lah. Baik, nak sebut harta tu betul-betul baik, kena tengok tiga benda. Apa dia tiga tu? Yang pertama, dari mana dapat harta tu? Sumber dia. Yang kedua, kaedah penyimpanan ataupun pengendalian harta tu. Yang ketiga, macam mana harta tu dikeluarkan. Itu tiga perkara untuk pastikan harta kita betul-betul bersih. Sebab tu ni mungkin bagi wanita yang tidak bekerja, yang memang suami kerja, maka tanggungjawab wanita untuk memastikan harta yang ada dalam rumah tu adalah harta halal. Sebab kalau harta haram yang dibagi makan kepada orang dalam rumah, itu yang rosak iman. Itu yang kadang-kadang anak-anak rosak sebab ayah tu nampak kerja elok je, rupanya korupsi, makan rasuah. Kita seronok je kaya kan, rupanya dia makan rasuah. Itu maknanya harta yang bukan thayyibat. Baik, isu dia gini. Sekarang bila Allah suruh sedekah harta yang halal, habis harta haram nak buat apa? Harta haram ni contoh gini ya, yang kerja kan, makan gaji tapi curi tulang. Mungkin ada yang pernah kerja kat sini, dah pencen kan, masa kerja dulu kan. Bukan kita kerja betul pun, daripada 8 pagi sampai tengah hari rehat, lepas tu sambung masuk elok on time, lepas tu sampai petang dah. Kadang-kadang minta tolong kawan punch in, kita tak sampai lagi. Kita lambat kan? Lepas tu pukul 10 tu kita kata nak pergi toilet, kita pergi kafe kan, minum pagi setengah jam. Pagi dah sarapan dah, masuk kerja pukul 8, pergi kafe dulu, tak masuk office lagi kan. Lepas tu pukul 10 duduk pula kat kafe lagi setengah jam. Lepas tu waktu rehat, orang lain rehat 1 jam setengah, kita rehat 2 jam setengah kan. Alasan banyak kegiatan kena buat kan. Orang lelaki dia solat dengan makan sekejap je, perempuan nak solat je, dia bukan solat je dia, kalau orang pergi pejabat ni kan, nak tanggal tudung, tanggal makeup dia tu kan, macam-macam alat-alat solat. Dah sampai surau nak solat, tiba-tiba tertinggal beg makeup. Tak boleh nak tanggal makeup dia jenis waterproof kan. Memang kena tanggal dengan chemical kan. Kena pergi pula naik pejabat tingkat 21 kan. Surau tingkat 11 kan. Makan masa lagi 20 minit. Akhirnya tak sempat tengah hari nak solat kan. Kita pun makan drive masa lagi lebih kan, 2 jam setengah kan. Bos tak check, tak apalah kita kata.
Tapi tu semua dihitung. Gaji yang masuk tu haram lah sebahagian dia. Sebab kerja tak siap pun. Ini kena cek betul-betul sebenarnya. Perjanjian masa kita kerja tu, kita nak kerja tu ada perjanjian. Adakah perjanjian dia berdasarkan kepada jam, kan? Jam kita berada di pejabat, atau perjanjian dia berdasarkan kepada kerja siap? Ada setengah tu dia jenis kerja siap. Kalau kerja siap okey, kita jenis cekap buat kerja cepat kan. Boleh siap sekejap je, masa lain kita boleh buat benda lain. Itu halal. Tapi kalau yang jenis ikut waktu jam, kan, yang itu memang dia masuk curi tulang, kira balik. Setengah jam waktu rehat, setengah jam sarapan, sejam dah. Sejam break waktu tengah hari, 2 jam sehari kita tak buat kerja kan, tak masuk pejabat. Kali 20 hari sebulan kan, kerja 20 hari sebulan, sekitar 8 ke 10 hari tu cuti kan. Ambil purata lah 20 hari sebulan, sehari 2 jam, maknanya 40 jam sebulan. Kali setahun, 40 jam kali dengan 12 bulan kita letak 11 bulan tolak hari-hari cuti kan, 11 bulan, 40 jam kali dengan 11 bulan maknanya 440 jam. Setahun 440 jam. Berapa tahun kerja? Kira balik tengok-tengok, setahun 365 hari kita curi tulang. Maka gaji 365 hari tak halal. Habis nak buat apa dengan duit ni? Kalau tadi kata sedekah hanya boleh dengan harta yang halal, maknanya yang haram tadi kan, nak dibuat apa? Simpan tak boleh, guna tak boleh, sedekah tak boleh. Habis tu nak buat apa? Jawapan dia sedekah. Cuma tadi yang maksud dalam ayat tu kata sedekah hanya boleh pada harta yang halal, maksudnya ialah kalau kamu keluarkan harta halal baru dikira sedekah. Tapi kalau kamu keluarkan harta yang tak halal, itu bukan sedekah, itu dikira penyucian. Kan? Jadi kalau misal kata ini katalah ini harta kita, baik ini hartanya halal, maka bila kita bagi ke orang itu dicatat oleh malaikat sedekah. Sedekah apa? Sedekah air mineral water kan. Kan ditulislah sedekah. Tapi kalau misal kata yang kita bagi tu ini haram, daripada harta kita haram. Bukan ni haram lah. Ni insya-Allah halal. Dia ada juga cawan tak halal. Insya-Allah halal. Baik. Cuma contoh katalah ni haram. Okey, kita keluarkan harta ni kita bagi dekat orang miskin ke kat siapa kita bagi. Maka dicatat oleh malaikat. Cara dia catat bukan catat sebagai sedekah sejumlah ini dah. Dia catat sebagai delete harta haram. Jadi delete dosa. Sebab benda tu tak halal. Jadi maknanya mudah ceritanya harta kita tu memang kita nak kena infakkan sebanyak-banyaknya, dan selama infak itu masih dalam nilai harta haram, maka dia akan dicatat sebagai penyucian harta. Kalau lebih daripada tu baru dikira sebagai pahala sedekah. Itu yang kadang-kadang kita ni sedekah, duk rasa sedekah banyak kan. Sedekah. Tiba-tiba dekat akhirat tengok-tengok dekat buku amalan kita tu tak ada pahala sedekah. Kenapa? Sebab yang kita sedekah selama ni rupanya seimbang, sama banyak dengan harta haram yang kita ada. Jadi yang selama ni kita keluarkan semuanya dicatat sebagai penyucian harta. Sebab tu kita katakan sedekah ni jadi wajib. Pada sudut apa? Bukan hukum sedekah tu wajib, tapi pada sudut wajibnya untuk menyucikan harta kita. Sebab kita nak hitung, nak bilang harta kita yang tak halal ni jenuh. Susah, bukan mudah nak betul-betul pasti detail mana dia harta kita yang betul-betul halal. Baik. Jadi itu maknanya bersedekah dengan harta yang halal yang akan dinilai. Jadi yang betul-betul dapat jadi penghapus dosa kita kan, adalah harta yang halal yang kita sedekahkan. Sebab itulah kalau kita sedekah banyak-banyak pun jangan perasan lagi kata kita ni pemurah. Takut bukan pemurah, rupanya kita ni baru jadi bankers yang membersihkan bank kita daripada harta-harta haram. Belum lagi jadi ahli sedekah, belum lagi. Dan malaikat tak catat pun, satu pahala sedekah pun kita belum dapat. Keluar duit dah 1 juta. Kan? Pasal apa tak dapat? Pasal harta haram pun 1 juta juga. Kan? Kita tak sedar benda tu. Kita tak tahu. Jadi tu maknanya nilai sedekah yang kita harapkan daripada sedekah kita, mudah-mudahan disucikan harta kita. Okay? Dan kalau lebih daripada harta kita yang haram tadi, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahala
pahala sedekah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita menjadi orang yang bersih pada harta kita, kan, sehingga kita mendapatkan manfaat pahala sedekah yang akan menyebabkan kita terlepas daripada azab neraka. Baik, yang keempat. Yang keempat, bersedekah tanpa mengabaikan keperluan sendiri. Dia pula, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan, afdalus sadaqah maka ya'ni an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan mengikut kemampuan. Ni kena faham molek. Faham elok-elok ni. Sagi ni yang orang buat rijah ni pakat kata, saya ni tak boleh nak sedekah lah pasal keperluan keluarga tak cukup lagi. Bila tengok kat rumah dia, mainan 3 guni. Mainan anak. Lepas tu duk kata tak cukup. Baju 3 almari. Periuk pun 3 kabinet. Lepas tu duk kata tak cukup. Jadi mana kena faham elok-elok. Maknanya jangan bersedekah sehingga mengabaikan keperluan sendiri. Ini merujuk kepada jangan sampai lepas kita bersedekah, kita pula jadi peminta sedekah. Yang tu yang tak boleh. Jadi kita biasa tengok dalam sejarah, Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kan, ketika mana di offer, kan, sahabat-sahabat ni untuk infak, kan, pada masa peperangan, Saidina Abu Bakar dia infak semua harta dia. Kalau kita kata, kalau infak semua, macam mana dia nak hidup lepas tu? Dia ada isteri, ada anak-anak. Tapi kalau kita tengok kisah Saidina Abu Bakar ni, anaknya Asma, anaknya Aisyah. Dan kita tahu mereka ni orang yang anak, walaupun perempuan, tapi kita tahu kisah ni, kan, dan kita boleh gambarkan identiti Asma dengan Aisyah ni, identiti wanita yang jiwa dia kental, yang bukan jenis manja, bukan jenis yang sikit-sikit nak shopping, yang jenis kalau hidup susah sikit rasa macam kan kita ada, kan ayah kita kaya, kenapa ayah kita buat macam ni sampai kita kena hidup susah? Tak, kan? Kita tahu Asma tu, kan, masa dalam hijrah, kan, Asma tu yang dalam keadaan hamil mengandung, bawa makanan, kan, pergi Gua Hira untuk bawa makanan kepada ayah dan Rasulullah SAW pada masa tu. Gua Sur, Gua Sur. Jadi sampai dapat gelaran Dhul Mitqain, kan, ada 2 tali pinggang yang diikat dekat pinggang dia untuk bawa makanan tu. Jadi maknanya orang yang sangat, kita kata, tough, kan, walaupun dia wanita, kan. Dan Saidina Aisyah pun orang yang sangat cekal, kan, sangat tabah. Jadi untuk Saidina Abu Bakar, bila baginda, bila beliau sedekahkan semua harta, itu tidak ada masalah. Keluarga dia pun tak ada masalah, kan. Jadi sebenarnya bab sedekah ni dia lebih kepada iman. Dia bukan kepada jumlah harta kita. Kalau jumlah harta, mesti orang kaya yang paling banyak sedekah. Orang miskin tak mampu sedekah. Tapi kita tengok, betapa banyak orang miskin yang mampu mewakafkan tanah. Tanah itulah satu-satunya yang dia ada, tapi dia boleh wakaf. Sebab iman dia. Ada orang kaya yang tanah bereka-eka, satu pun dia tak wakaf sampai dia mati. Semuanya dia buat projek, kan? Dia tak menafkah, tak boleh nak wakaf. Jadi maknanya iman, kan? Iman. Dan sebenarnya dalam konteks ini Saidina Abu Bakar ni, bila keluarganya pun tak ada masalah untuk Saidina Abu Bakar menginfakkan ke semua harta, maka tak ada masalah. Dan dari satu sudut, selepas Saidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua harta dia, beliau tidak menjadi orang yang meminta-minta. Sebab satu sudut, Saidina Abu Bakar ni orang kaya, kan. Orang kaya ni sebenarnya dia ada mentaliti. Kita kena ingat, kalau nak jadi orang kaya, mentaliti dia jangan mentaliti peminta sedekah. Bila mentaliti kita mentaliti peminta sedekah, kita takkan boleh kaya. Sebab ada duit sikit habis. Peminta sedekah ni macam mana? Kita tu selalu nak harap manfaat daripada orang lain. Ini mentaliti peminta sedekah, payah nak kaya, susah nak kaya. Kalau pun ada harta, dia cepat habis. Maknanya orang kaya ni pemikiran dia ialah dia suka berusaha. Jadi walaupun duit habis licin, dia boleh kaya balik dengan sangat mudah. Sebab dia punya fikiran ialah apa aku boleh buat untuk bagi manfaat pada orang lain. Apa aku boleh buat untuk dapatkan rezeki dengan usaha sendiri. Sebab tu masa hijrah, kan, orang kaya di Mekah itu Amr bin Al-As. Orang kaya di Madinah Abdurrahman bin Auf. Itu orang paling kaya kat sana masa tu. Baik, Amr bin Al-As masa hijrah, kan, umat Islam masa dia hijrah disuruh tinggal semua harta, kan. Orang kafir Quraisy tak bagi bawa 1 sen pun.
Orang kata kami akan lepaskan kamu untuk keluar daripada Mekah dengan syarat tinggal semua. Sebab ni harta kami, dia kata. Harta orang Mekah. Cara dia fikir guana tak tahu kan. Dia ibaratnya kan kalau kita nak imagine macam ni. Ada pendatang asing kat Malaysia ni jumlah dia dan hampir 10%. 10% daripada penduduk Malaysia sekarang ni adalah pendatang asing. Tak kira daripada Myanmar, Nepal, Indonesia, Bangladesh. Sebab tu kita nampak banyak sangat, memang banyak pun. Persen dia 10%. Bayangkan dia orang ni datang tempat kita bekerja. Tiba-tiba bila dia nak balik negara dia, kita kata tak boleh bawa balik 1 sen pun. Sebab semua tu harta Malaysia. Patut tak? Tak patut kan? Tak logik kan benda tu. Sebab dia kerja guna tenaga dia. Sebab tu banyak tu orang, saya pernah jumpa, saya pergi Indonesia, ada tukang bakso tu yang duk tolak bakso tu kan. Kan sana ada kereta bakso tu kan. Kita tahan lah dia, makan bakso tu sambil sembang dengan dia. Dia kata dia pernah kerja kat Malaysia 17 tahun. Hasil daripada kerja dia kat Malaysia tu, dia dapat beli tanah kat sana dengan rumah yang dia duduk. Sekarang ni kerja bakso ni hobi je lah, suka-suka je dia kata. Tak ada income banyak sangat pun, tapi dah cukup dengan pendapatan daripada 17 tahun kerja kat Malaysia. Maknanya dia dapat manfaat kat sana. Kerja apa kat Malaysia? Buruh binaan. Boleh beli tanah. Dan kita yang kat Malaysia kerja profesional gaji besar tak dapat pun beli tanah rumah. Dia hutang lagi 30 tahun hutang rumah. Tak sudah-sudah. Dia boleh beli cash. Lagi kaya pada kita. Tapi maknanya nak kata hak dia lah sebab dia kerja. Dia bekerja dan itu harta dia walaupun daripada Malaysia gitu. Itu maknanya nak bayangkan orang Mekah punya cara fikir. Dia kata kamu kalau nak keluar dari sini tak boleh bawa keluar harta sini. Sebab ini sini punya, Mekah punya. Itu kita kata tak logik tu. Cara fikir. Kita jangan bayang orang luar yang bawa harta kita pergi luar. Orang Malaysia pun ada tau yang kerja dekat UK, kerja dekat negara-negara yang ekonomi dia lebih tinggi kan. Dia kerja kat sana petik buah je. Kerja kat ladang tu petik buah strawberry. Lepas tu boleh bawa kat Malaysia, boleh beli rumah. Ada. Kalau nak beli rumah, pergi petik strawberry kat Australia. Contoh maknanya ada, bukan orang luar je datang tempat kita. Kita pun ada tempat, ada pergi tempat-tempat yang ekonominya lebih tinggi. Saya ingat dulu masa saya belajar kat Mesir, ada student yang memang masa cuti musim panas, kan lama 3 bulan. Dia pergi negara lain, kerja kat ladang macam tu lah. Dan dia dapat income untuk belanja dia punya kos belajar. Dan dapat lebih lagi pada tu. Sebab gaji petik strawberry, petik buah dekat negara yang ekonomi dia tinggi, gaji dia sama dengan gaji pensyarah. Bayangkan. Dia cuma petik buah aja tiap hari. Apalagi kalau jadi pensyarah tempat dia, lagi besar lah gajinya. Itu maknanya kita kata konteks maknanya dalam bersedekah ni, bila kita cerita tadi Amr bin Al-As, bila hijrah ke Madinah tak bawa 1 sen pun, kemudian dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Maknanya sekufu lah tu kan, orang sama-sama paling kaya. Tapi bila Abdurrahman bin Auf ni orang paling kaya dekat Madinah, dia offer dekat Amr bin Al-As harta. Sebab dia tahu Amr ni dulu kaya, kan? Kaya raya. Bila duduk dengan kita ni, kita nak bagilah dia senang juga macam dulu kan. Abdurrahman pun kata, okey kamu boleh ambil lah rumah mana nak kan, sampai isteri pun ditawarkan kan. Tapi mentaliti orang kaya, dia tak ada jiwa pengemis. Maksudnya, ni dapat harta percuma ni, dapat rumah free yang orang nak bagi. Tak, dia tak nak semua tu. Dia kata tak payah semua ni, tolong tunjukkan kepada aku di mana pasar. Nak buat apa kat pasar? Nak usaha. Sampai akhirnya beliau jadi orang kaya semula. Itu kata mentaliti orang kaya. Jadi bila kita kata kita ada harta, maka bila kita nak bersedekah, dia bukan kata konteks nak kata sampai habis harta ke, tak habis harta ke, sampai setakat mana kita boleh sedekah. Dia isunya ialah maksimum sampailah tahap kita tidak minta sedekah pada orang lain. Ikut kita punya keimanan. Dia bukan ikut kemampuan berapa banyak duit kita ada, tapi berdasarkan keimanan kita. Ada orang dia duit banyak tapi masih minta-minta. Ada kan peminta sedekah tu kan banyak dah orang buat. Ada pula orang buat video dia follow hak minta sedekah buat-buat buta tu kan. Dengan makcik seorang tolong bawa dia yang buta tu. Ada ni orang buat video dia follow orang tu naik kereta Fortuner. Fortuner tu Toyota ke apa kan?
kereta besar kan. Ada yang bila diinterview ataupun bila dibuat kajian ni, gelandangan yang duk minta sedekah dekat atas jejantas tepi jalan tu, itu income sebulan 30,000. Ada lagi yang tukang kutip sampah. Di interview tanya tukang kutip sampah ni ada, saya ingat adalah orang pernah sembang-sembang tukang kutip besi-besi buruk kat sampah-sampah ni. Dia tanya berapa pendapatan sehari. Dia kata dulu masa tak ramai orang kutip-kutip sampah ni, sehari dapat dalam 500. Lepas ramai-ramai sangat orang duk kutip-kutip ni, dalam 200-300. Banyak tu. Banyak untuk kerja kutip besi buruk yang kita nampak macam selekeh, macam miskin kan. Kadang kita kesian macam tak ada duit. Banyak income dia kan? Kalau sehari 200 kali dengan sebulan 30 hari, 6,000 kan? Jadi maknanya kita kata dalam bab ni kita kata ada orang dia dah banyak duit kan. Maknanya yang tadi 30,000 sebulan minta sedekah tu kan, mentaliti dia minta sedekah lagi. Dia minta lagi padahal dia dah dapat duit banyak. Yang seorang lagi yang naik kereta mahal tu kan, dia minta sedekah lagi tiap-tiap hari. Jadi tu kita kata maknanya isunya adalah iman kita, bagaimana kita bersedekah tanpa kemudiannya akhirnya kita minta sedekah. Jadi maknanya memang tak boleh kalau sampai kita sedekah ke orang, last kali kita tak ada pun apa-apa untuk dimakan. Dia tak boleh sampai macam tu. Okay. Jadi makna kita nak contoh, memang kita disuruh bersedekah pada lebihan harta, tapi jangan sampai tak ada lebih langsung. Dan jangan sampai tunggu lebih baru sedekah. Itu tak boleh juga. Jadi misal kata kalau orang yang makan gaji misalkan, awal makan gaji dia dah kena ada pembahagian. Macam kita awal masuk gaji, ada loan ni bayar, sewa ni bayar tu, kena ada dah bahagian untuk sedekah. Jangan tunggu hujung bulan. Kalau hujung bulan confirm habis. Kan orang makan gaji ni kadang-kadang belum hujung bulan duit dah habis. Bukan duit habis sampai tak boleh makan tak, berhutang lagi. Kan ada tu, dia beli barang dengan kawan-kawan, lepas tu dia kata tunggu gaji bulan depan ni bayar. Maknanya hutang. Benda yang dia beli bukan apa pun kadang-kadang. Dia sekuk kepala. Hutang. Bayar bulan depan. Benda yang dia tak perlu sangat pun waktu tu. Itu maknanya konsep kita kata faham baik-baik kan mengenai sedekah. Jangan sampai mengabaikan keperluan kita sendiri. Tetapi jangan sampai juga akhirnya jadi kedekut sebab merasa keperluan diri pun tak cukup-cukup. Baik, yang kelima, muka surat 73, bersedekah dengan apa yang baik dan disukai. Daripada firman Allah SWT daripada surah Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, tunfiquna, untuk kamu berinfak, walastum biakhidhihi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, illa an tughmidu fihi, melainkan dengan menutup mata terhadapnya. Maknanya janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripada harta yang kamu nak infakkan, padahal kamu sendiri tak mau pun ambil harta tu walau dengan menutup mata. Contoh hari ni banyaklah kat Malaysia ni yang banyak berlaku baju. Kan? Baju banyak sangat tu, yang 3 almari tadi tu kan. Bila kata dengar cerita mangsa banjir perlukan baju, kita seronok clear stock. Tapi yang kita clearkan tu yang buruk-buruk. Saya pernah terlibat dengan sukarelawan lah untuk kita bahagi-bahagikan, kita kemas-kemas susun-susun ni, orang sedekah baju ni kan. Kita nak bahagi-bahagikan ni untuk dihantar kepada mangsa banjir. Masa duk lipat-lipat tu, ada orang datang bawa 2 beg plastik penuh, 2 buni lah istilahnya, 2 buni pakaian. Buka-buka. Kalau kita nak kategorikan semua kain buruk. Ada yang tumpah cat. Ada yang tumpah dawat pen. Ada yang baju tidur tu, bulu dia tu dah berbulu-bulu gitu. Kalau kucing berbulu comel juga. Ni baju berbulu-bulu. Tengok pun tak tergamak. Yang koyak celah kangkang, tu memang kain buruk lah kan. Kalau koyak celah kangkang, koyak lutut. Kalau kita kata fashion tu seluar jean adalah. Tapi kalau seluar slack tiba-tiba koyak lutut tu bukan fashion, memang dah terkoyak. Ada yang memang colour dia dah bertumpuk-tumpuk. Luntur kena peluntur. Ada yang tumpuk hitam, tumpuk ni bukan fashion. Memang kita tahulah tumpuk fashion dengan tumpuk luntur kan.
maknanya tak layak pun untuk kita bagi. Ada yang bagi kasut putus, kan? Jadi maknanya kita bagi benda yang kita tak mau tengok pun. Baik, mungkin ada yang kata kita kan boleh buat kain buruk lagi. Orang banjir-banjir nak mengelap banyak kan, nak pakai kain buruk. Kalau gitu label lah jadi kain buruk. Kalau betul lah nak bagi sebagai kain buruk, kan? Dan tanya dulu diterima ke tidak, kan? Sebab orang offer pakaian untuk dipakai. Kalau kat Malaysia ni memang pakaian memang lebih-lebih. Sampai mangsa banjir pun kan berlaku kan, dia pun dah tak nak, walaupun elok-elok. Ada yang hari tu sampai terbiar kat tepi jalan pakaian sebab terlampau banyak. Tak tahu pasal apa orang Malaysia banyak baju. Memang mungkin baju murah-murah sangat kot, RM10, RM5 dah dapat Jadi akhirnya sampai ni, kalau Kemboja tu kan, kalau orang Malaysia pergi Kemboja, kita boleh tengok macam balik Malaysia, orang Kemboja pakai baju orang Malaysia. Jadi kita nampak dalam muka Melayu, memang Kemboja tu Melayu kan, campar kan, Melayu campar. Pakai baju kurung pakai tudung-tudung kita banyak sangat memang orang Malaysia tu bagi, sampai dia tak payah beli dah baju Kemboja kat pasar tu. Kita pula pergi beli baju kat pasar Kemboja. Bawa balik Malaysia, lepas tu dah bosan bagi balik kat orang Kemboja. Nak kata banyaknya pakaian kita. Baik. Jadi maknanya kaedah bersedekah ni yang terbaik adalah yang paling kita suka, yang paling kita sayang. Ini balik kepada keimanan juga. Tak mudah, tak mudah. Kalau contoh ni ada satu isu, ada orang pernah tanya. Baik, katalah dia pakai baju, baju baru lah, dia baru pakai. Lepas tu dia balik kampung, dia kata mak mertua ni jenis apa yang dia pakai semua mak mertua dia kata cantik. Sebab mak mertua dia tahu dia suka bagi. Dia pening lah jadinya kan. Jadi nak balik kampung tu pening. Nanti mak mertua kata cantik, habis kena bagi kan. Sebenarnya gini Nabi SAW tu sifatnya macam tu Nabi ni kalau ada je siapa yang cakap dengan Nabi baju Nabi cantik, Nabi akan bagi. Serban Nabi cantik, Nabi akan bagi Ataupun dia kata dia suka tengok kopiah Nabi, contoh Nabi bagi Itu sifat Nabi. Tapi macam mana Nabi boleh hidup tanpa kehabisan semua harta dia? Kalau ikut macam tu habis semua kan. Sebab sahabat-sahabat ada akhlak dia. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, dia takkan berani untuk puji barang-barang Nabi. Sebab dia tahu puji sikit je Nabi akan bagi. Jadi akhlak sahabat dia tak puji. Yang duk puji ni siapa? Arab Badui. Orang ulu. Orang ulu, orang kampung yang tak pernah jumpa Nabi, yang datang sekali-sekala tu, barulah dia berani. Orang Arab Badui ni kita kenal dia sebagai agak kurang bertamadun. Jadi dia memang kita panggil outspoken kan. Cakap lepas, nak tanya soalan pun main tanya je, dia tak ada jaga adab-adab macam sahabat-sahabat. Arab Badui ni memang kalau dia cakap apa-apa yang Nabi punya elok, cantik, Nabi terus bagi. Jadi Nabi tak adalah habis semua. Ni beza dia, nanti jenuh saya kan, tiba-tiba ada jemaah datang cantik, Ustazah punya kasut habis, balik tak kasut. Kasut saya buruk dah banyak kali gam. Jadi maknanya kita kata adab dalam menuntut ilmu lah kan, maknanya adab sahabat-sahabat. Jadi kita ginilah, maknanya memang adab yang memberi tu, bila ada orang suka je barang dia bagi. Tapi adab kita pula tak adalah kita selalu sebut-sebut sampai akhirnya menyusahkan hidup orang tu. Semua dia kena bagi. Sekali-sekala tak apalah, 10 tahun sekali masuk sekali-sekala tu. Kalau sebulan sekali pun masih banyak. 10 tahun sekali kita sebut, lepas tu dia bagi, okey tak apa. Jadi dia seimbang lah akhlak tu. Baik, jadi sekarang ni kuncinya kita, jangan sampai kita bagi benda yang mata kita pun tak sanggup dah nak pandang. Kita dah betul-betul tak mau dah. Baik, ada satu lagi isu tadi. Okey, tadi isu contoh tadi dia kata bila balik kampungnya, mak mertua dia kata baju dia pakai cantik. Apa nak buat? Dia pun cakap dengan mak mertua dia, nanti saya belikan untuk mak. Dia pun balik semula ke bandar, dia belilah, bagi dekat mak dia. Baik, soalannya, baju yang dia beli bagi kat mak dia tu lebih baik atau baju yang dia pakai tu lebih baik untuk dia bagi? Baju yang dia pakai tu lebih baik. Sebab yang mak dia kata cantik, yang dia pakai. Bukankah yang beli baru tu lagi baru?
Tak, sebab yang paling mak dia suka tu yang mak dia tengok tu. Yang baru beli, kita tahu gini kan, kadang-kadang kita beli misalnya kan, kita beli satu baju, seronok, selesa pakai. Kita pun beli lagi. Tiba-tiba tak selesa. Ada kan? Kadang jahitan dia beza kan, ada beza sikit-sikit. Mungkin masa gunting kain tu ira dia sengit sikit kan. Tukang jahit tahulah. Ira kain ni kalau kita jahit tak ikut ira yang betul, sengit sikit je baju dah tak selesa. Dia tak macam ira kain ni ada dua kan, kot ni. Kalau kita nak nak misalnya nak kain tu lebih lentur, kena ambil ira sengit. Dia ada ira kain. Menyebabkan kadang-kadang kalau kilang misalnya, kilang ni kadang-kadang potong baju sekali 100 helai. Kan dia pakai mesin kan. Kadang masa tumpuk kain tu tak sama sengit dia. Itu yang buat kadang-kadang kita beli selesa, beli lagi kali kedua dah tak berapa. Kecuali yang memang mungkin kilang yang memang branded, memang jaga dia punya jenama, tu lain lah. Memang dia check betul-betul kualiti. Dan kalau sengit sikit dia dah kira reject. Tu lain contoh. Jadi makna nak kata bagi yang dia pakai itulah yang mak dia suka. Ada lagi satu isu. Kasut pula. Kasut kan saiz lain-lain. Dia kata masalahnya mak dia ni, ni mak dia pula kan. Mak dia ni semua yang dia pakai semua mak dia nak. Bukan takat kata cantik, memang mak dia nak. Sampailah kasut. Masalahnya dia kata kasut dia memang tak masuk dengan kaki mak, tapi mak nak juga. Nak bagi ke tak kata. Dia tahu kalau bagi tak ada faedah. Itu kan confuse tu. Nak bagi yang disukai. Kita memang sayang kasut tu. Tapi mak ni pula jenis itulah kan. Kadang-kadang gini orang tua-tua ni dia balik semula perangai budak-budak. Dia memang macam tu kan Allah sebut dalam Quran, manusia ni bermula dengan lemah, kemudian dia kuat, kemudian dia kembali lemah. Jadi lemah ni definisi dia bukan hanya tenaga fizikal, termasuk akal kita, sifat kita. Jadi kadang-kadang memang bila usia kita bertambah, kita kena maklum lah, kita kena sedar juga diri kita. Bila usia kita bertambah, kadang sifat kanak-kanak tu balik semula kat kita. Bukannya kita nak sangat sebenarnya kasut tu, tapi saja nak manja dengan anak. Saja nak ngadalah, nak minta kan, nak minta sesuatu. Tapi nak minta benda mahal-mahal dengan anak, kesian, minta je lah kasut dia pakai kan. Walaupun nanti kasut tu terlebih besar ke kan, tak apalah, pakai pergi berkebun jadilah. Jadi nak kasut anak. Dia kadang gitu, dia bukannya kita kata nak benda tu dengan rasional tak kan? Tapi saja, kita kata saja. Jadi tetap saja kita kata kalau misalnya yang terbaik ni cubalah bawa bincang kalau boleh kan. Bawa bincang, tahu dah ni tak berapa manfaat untuk mak. Sebab tahun lepas bagi dah kat mak simpan kan. Sebab tak muat. Kita kata. Kan? Dah cakap dah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman tu cuba bincang ya? Ataupun kita offer untuk belikan yang baru sebab kita tahu benda tu takkan bermanfaat untuk dia. Lepas tu kalau misal kata memang no kompromi. Tak ada kompromi. Nak juga. Tak apalah kita raikan. Tapi kita belajar macam mana untuk akan datang supaya tak berulang benda yang sama. Contoh, tahun depan kalau balik pula kan, tahu dah mak suka minta kasut, beli siap-siap kasut saiz mak. Kita pakailah kasut saiz mak. Jadi bila mak minta tak ada masalah. Dia jadi manfaat. Itu cara kita memperbaiki. Jangan selamanya jadi masalah macam tu kan. Masalah kan boleh diselesaikan. Tetap kita kena raikan lah kan? Jadi tu makna kita raikan macam mana ibu tu pernah berkorban juga masa kita kanak-kanak dulu. Kita selalu minta benda-benda yang tak rasional, tak logik kan. Ada pernah saya bawa anak saudara, lalu satu kedai dia minta sangat nak beli satu barang tu. Sebab apa? Sebab warna dia orange striking, warna cantik lah, striking. Budak-budak kan suka colour-colour terang. Tahu bendanya apa? Tonggas. Budak-budak dia bukan tahu tu apa dia. Kita cakap ya Allah itu tonggas, nak buat apa? Menangis melalak-lalak, nak juga. Sebab yang dia tahu benda tu cantik. Jadi masa kanak-kanak tu banyak kan kita buat benda-benda sikap-sikap yang macam tu. Memang tak boleh nak fikir kan. Kita pun kena terima lah, memang kanak-kanak tak boleh fikir. Jadi kadang-kadang itu perlu kita ingat lah. Kita imbangkan balik. Bila kita mendapat berjumpa dengan perkara yang sama, itu balasan. Itu maknanya ulang balik benda yang pernah kita lakukan dulu. Lepas tu kadang-kadang kita kata kalau kita fikirkan hikmah yang sangat besar,
kenapa Allah cipta sikap anak itu banyak menurun pada mak bapak. Salah satunya adalah supaya mak bapak tu menjadi orang yang paling memahami anak tu. Sebab tu perangai dia kan, tengok anak tu perangai gini, oh ni perangai aku ni, kalau aku suka orang buat macam mana. Macam tu lah kita buat pada anak kan. Susah tu kalau kita perangai kita lain, anak kita menurun perangai jiran 40 biji rumah sebelah kan. Macam mana perangai dia, kita tak faham. Nak adjust macam mana nak jaga anak tu susah, tak faham. Atau kadang-kadang ada saya tengok baru ni, anak dia garang kan, dia jaga mak dia cara garang lah kan. Dia tak bagi mak dia pergi mana-mana, sampai tak bagi tamu datang rumah kan? Sebab mak dia dah tua uzur. Jadi COVID ni kan bahaya jumpa banyak orang. Jadi dia jaga mak dia, cuma cara dia jaga tu garang lah. Kadang dia marah juga mak dia Sampai pernah tengok yang depan mata, pergi satu program, orang semua bagi nasi bungkus, suruh bawa balik. Dia cakap dengan mak dia, mak tak payahlah mak dia kata, orang bagi. Dia kata, tak payah mak, kejap lagi kita nak pergi kenduri. Mak dia kata, tapi orang bagi, tak payah. Dia cakap dengan mak dia macam tu. Memang kasar, mak boleh terasa hati. Tapi kadang bila kita tengok balik, memang mak dia garang juga. Masa muda-muda, maknanya dia garang macam tu lah dengan anak dia. Kita dapat balik, itu kan sikap kita yang menurun pada anak tu. Jadi hikmah maknanya sebenarnya tak ada masalah dari sudut gini. Kalau dia memang akhirnya satu bentuk balasan daripada perbuatan kita dulu, sikap kita dulu, maknanya dia balik semula kepada balasan kat dunia. Jadi bila balasan kat dunia ni, kalau dia konsep dia gini, bila ada satu perbuatan yang tak elok, kemudian dibalas dengan yang tak elok juga, balasan tu akan settle kat dunia. Cuma yang takutnya gini, kita balas tu lebih atau sama. Kalau sama, okey, kat akhirat settle. Tapi kalau kita balas lebih daripada apa yang sepatutnya, kat akhirat kita kena. Itu yang kalau boleh kita tak mau balas semata-mata sebab nafsu, sebab emosi. Kalaupun kita nak bertindak bukan sebab emosi. Itu kaedah ni. Baik. Ni maknanya konsep bersedekah dengan apa yang disukai. Baik, ada lagi satu isu. Yang duk bagi baju dekat orang Kemboja tu, confirm dah baju kita tak mau pakai kan. Kalau nak pakai yang baju kita sayang, yang tiap-tiap hari keluar pakai baju tu kita tak mau bagi. Memang kita bagi baju yang dah lama lipat tak pakai. Dah lama dalam hari ni, dah setahun 36 hari kita tak pakai. Yang tu yang kita bagi. Baik, maknanya baju yang memang kita dah tak suka, okey ke nak bagi? Ni kata kena bagi apa yang paling kita sukai. Tapi kalau kita asyik bagi yang kita suka, nanti bila habis baju yang kita suka, kita beli lagi kan. Yang kita tak suka tadi dah tak pakai, memang tak pakai dah. Jadi boleh ke nak bagi? Jawapannya boleh, selama pakaian itu masih layak dipakai. Cuma kita kena akui bahawa iman kita tidak sampai ke tahap memberikan apa yang kita sayang. Tu je. Tadi kes yang anak tu bagi baju, belikan baju baru kat mak mentua tu sebab mak mentua tu suka, maknanya dia tetap kena akui bahawa dia memang tak sampai iman untuk memberikan apa yang dia sayang. Baju yang dia pakai tu dia sayang. Dia belikan yang baru bagi kat mak dia, maknanya yang baru tu bukan yang dia sayang kan. Jadi kita kena mengaku lah. Kita kena mengaku bahawa kita memang tak sampai tahap tu. Kita bagi dekat jiran kita makanan yang paling sedap ke makanan yang kita dah nak buang kan. Yang paling sedap sekali-sekala kan. Banyak kali kala makanan yang kita dah tak habis kadang-kadang. Kalau makanan ni biasanya memang kita masak, kita bagi lebih kan. Kita masak lebih untuk bagi kepada jiran tetangga. Itu baik kan. Biasanya ni benda-benda yang lain lah. Contoh periuk contoh kan. Periuk kalau nak bagi orang takkan periuk baru yang paling mahal. Memang periuk yang dah duduk dalam stor 6 bulan. Yang memang kita dah tak pakai-pakai, yang berasa macam tak ada gaya nak dipakai ni. Yang sejak beli tu. Yang tu kita bagi ke orang. Boleh kita bagi, tak ada masalah. Cuma pahala tu memang tetap bezalah. Tetap saja kita tidak memberi apa yang paling kita sukai. Sebab tu sebenarnya paling mudah memang duit. Duit ni paling orang suka. Boleh buat apa saja. Jadi bila kita bagi duit, sedekah ni, infak ke masjid dan sebagainya, masjid Imam Syafi'i ni kan, selalu dekat iklan tu ada tu infak kan. Bila kita transfer tu, maknanya kita dah bagi apa yang paling kita sayang kan? Duit kita tu.
Okay. Baik, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, nombor kat sini ditulis 5 tapi 6. Tidak mengungkit-ungkit sedekahnya. Mengungkit sedekah berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil orang yang beriman, wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Keluar tabung, alhamdulillah. Sila gerakkan. Tabung masjid. Biasa tabung muslimat penuh insya-Allah. Baik, tak ungkit. Jangan ungkit. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang menerima. Jadi ada dua. Dalam ni ada dua benda yang kita buat selepas daripada sedekah. Kalau kita bersedekah, lepas kita bersedekah, kita buat dua benda ni, maka terbatal, hilang pahala sedekah. Apa dia? Yang pertama, ungkit. Ungkit. Misal katalah, kata dah selalu datang kuliah muslimat, memang ada tabung, kita memang masuk duit kat tabung. Satu hari, tiba-tiba muslimat buat jamuan. Kita datang terlambat, satu apa pun tak tinggal. Kita pun kata, dah lah selama ni aku sedekah tabung muslimat punya banyak. Tiba-tiba hari ni jamuan, apa pun kau nak tinggal kat aku sikit tak ada. Itu ungkit tu. Ungkit. Tambah pula dia tembak pula. AJK ni. AJK pula kena. Itu menyakiti pula dah. Walaupun bukan AJK yang dapat pun duit tu. Kan? Tapi AJK yang melaksanakan tugas tanggungjawab tu akan terasa lah. Ni apa pula kita pula kena. Ataupun mungkin buat jamuan raya tak cukup makanan. Kena pula dah AJK masjid. Kita ungkit pula, kita sedekah kat masjid ni tak berkira. Tiap bulan masuk je gaji, memang masuk duit kat masjid. Tiba-tiba jamuan raya kita mai tak ada makanan. Ataupun makanan tak cukup special. Kan? Ada kambing golek buat 3 ekor je, tak sesuai lah dengan bilangan penduduk kita. Komplain. Kan? Ungkit-ungkit maknanya dia boleh menghilangkan sedekah kita. Yang duk masuk dia tiap bulan ke masjid pun tak ada nilai. Okay? Itu kalau institusi. Tapi kalau individu sama juga. Kadang-kadang kita bagi sedekah dekat seorang, misalnya ada anak kawan kita nak pergi belajar luar negara, kita bantu dia. Dan kita berniat pula nak sponsor dia. Kita kata bolehlah kita sponsor dia sebulan berapa ratus kita bagi kat dia untuk tampung perbelanjaan dia belajar kat luar negara. Dia balik daripada overseas, tiba-tiba kita lalu depan rumah pun dia buat tak nampak. Kan? Apa lagi nak suruh datang rumah ucap terima kasih dengan kita. Padahal kita tanggung dia tu 4 tahun kali 365 hari. Punya kita tanggung banyak, kita habis duit untuk perbelanjaan dia belajar, dia boleh buat tak nampak kat kita. Mula kita nak ungkit. Kan? Boleh dia buat macam tu kan? Tak ingat langsung kita dulu pernah tolong dia. Inilah dia contoh kacang lupakan kulit. Kita ungkit, kita sebut balik, habis hilang pahala. Tambah pula kita keluar percakapan tu kepada orang keliling kita, sampai kepada dia, menyakiti orang yang menerima, maka hilang pahala. Duit dah hilang, pahala pula hilang. Jadi sebenarnya kunci dia, bila kita sedekah, kena lupakan. Sedekah, forget it. Lupakan. Jangan ingat sama sekali dalam fikiran kita, kita pernah mengeluarkan harta. Kena ingat duit kita ni sebenarnya asal dulu kan tak ada. Siapa yang lahir, uik keluar duit? Ataupun lahir-lahir, melekat duit kat badan dia. Paling kurang adalah loket emas ke kan? Ataupun tali pusat dia emas ke kan? Tak ada kan? Kita semua memang keluar tak ada 1 sen pun. Tak ada apa pun pada kita. Jadi maknanya kalau sekarang kita ada harta, itu Allah bagi sementara untuk test kita. Untuk test kita macam mana cara kita nak kendalikan harta yang Allah bagi. Sama ada akhirnya harta tu akan bawa kita kepada syurga Allah SWT, ataupun akhirnya harta tu membuatkan kita diazab di sisi Allah. Sekarang boleh cek harta kita. Harta kita ni agak-agak cara kita guna harta kita tu. Dekat akhirat nanti kita ni akan diazab atau kita akan dapat syurga dengan sebab pahala kita, dengan sebab harta yang kita ada. Cuba cek. Kalau harta kita ni memang kita guna untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita semata-mata,
Contohnya itulah kalau orang perempuan, baju, tudung, anak tudung, cucu tudung kan. Kan baju luar, baju dalam kan, kain atas, kain bawah kan. Apa lagi, stocking, hand sock, semua tu. Okay? Kita fikir yang tu je nak beli. Bag, handbag, semua colour ada. Kan? Set kan, handbag set dengan baju kan. Baju set dengan tudung, tudung set dengan hujung kaki sampai hujung rambut, semua satu set macam pokok pisang. Semua satu colour. Dan semua ada tu yang sampai 2 kabinet handbag, baju 2 almari, 2 kabinet handbag, 2 kabinet kasut. Sebab kasut pun kena set juga dengan baju. Kalau itu je lah yang kita fikirkan dalam hidup kita, maka kita takut di akhirat nanti harta yang dia, kalau ada orang boleh buat macam tu kan, maknanya kaya tu. Kalau baju dia 30 helai, dia boleh ada kasut 30 pasang. Sini tak ada kan, insya-Allah, yang kasut 30 pasang. Kalau ada yang kasut 30 pasang, dalam keadaan kita tak bekerja, memang lebih. Melampau. Sebab ada orang yang memang, ada orang dia buat rak kasut dekat dalam kereta. Ada dia renovate kereta dia, dekat bonet tu 300 pasang kasut boleh masuk dalam bonet kereta. Ada ni adalah, tapi bukan di Malaysia. Dia memang keperluan dia, setiap kali buat show dia tukar kasut. Jadi sehari tu kadang 5-6 kali tukar kasut. Tak ada lah, insya-Allah tak ada. Ahli pengajian insya-Allah tak buat gitu. Kalau ada tu kita nak interview jugalah kan. Mungkin ada faktor-faktor ni. Baik, itu makna kita kata dalam keadaan bagaimana harta kita akan jadi sebab untuk kita ke syurga Allah. Harta ni memang boleh jadi sebab kita ke syurga. Dengan infak kita, dengan sedekah kita, dengan kita menolong orang yang memerlukan. Hantar kepada bukan setakat sedekah, bagi orang hutang. Antara bagi orang berhutang dengan bagi sedekah, mana besar pahala? Hutang. Tu tabung tu tak ada, hutang. Dah. Dia konsep dia lain lah. Kalau masjid, janganlah pergi bagi hutang kat masjid pula kan. Masjid tak perlukan hutang kan. Baik. Sebab apa hutang lebih baik? Sebab biasanya dan sepatutnya memang orang kalau berhutang sebab memerlukan. Cuma di Malaysia ni banyak kes hutang tak perlu. Hutang sebab apa? Nak beli cadar. Cadar kat rumah ada 10 dah. Sebab cadar dia mahal sangat, RM155. Jadi hutang 3 kali bayar. Itu hutang tak perlu. Hutang yang sepatutnya kita ni berhutang hanya kalau misalnya kita tak hutang boleh mati sebab tak cukup makan. Itu je sebenarnya hutang. Dibolehkan hutang. Jadi kalau yang sampai macam ni memang sangat baguslah kita bagi dia hutang. Dan sebabnya orang tu biasanya ni ulama sebut, biasanya orang berhutang sebab dia perlu. Sedangkan kalau sedekah kadang dia tak perlu sangat. Tu ekstra, lebih dah untuk dia. Jadi bagi orang hutang ni, setiap hari selama dia masih belum selesai bayar hutang dia, maka kita dapat pahala. Walaupun tak nampak kita keluar duit. Jadi tu pahala bagi hutang. Cuma ni kena bijak kan. Saya tengok dalam konteks realiti kat Malaysia, orang sekeliling kita ni kadang-kadang ada yang hutang memang tak mau bayar kan. Dia berhutang memang dia target hutang adalah sumber pendapatan. Menyebabkan bila dia hutang, dia memang tak masuk buku hutang, dia memang tak ada plan nak bayar. Kalau macam ni nak kena bijak sikit selesaikan. Saya ada buat kaedah tu, ada buat video nak explain macam mana cara nak menghadapi orang macam ni. Kita ambil basic lah. Salah satunya, kalau orang tu nak berhutang banyak dan kita tahu dia tu jenis tak pulangkan, maka bagi dia hutang setakat yang kita boleh halalkan. Sikit lah maknanya. Atau mungkin banyak tu kita boleh halalkan, tak apa. Kalau tak mau, maknanya jangan bagi. Sebab dia memang ada rekod blacklist. Kalau bank boleh buat blacklist, kita pun boleh. Siapa dia orang blacklist, siapa whitelist. Kalau yang whitelist ni yang memang jenis hutang memang bayar, lepas tu nanti dia hutang lagi, tapi dia bayar betul. Tak apa, kita boleh bagi dengan senang hati. Maknanya dia memang memerlukan. Baik, itu bab mengungkit-ungkit. Jadi sebab tu kita sebut tadi, dalam rumah tangga pun sama. Kalau kita keluar duit untuk rumah kita, status dia sedekah. Jadi kena lupakan.
Tak boleh kalau nanti tiba-tiba suami nak kahwin lagi, kita pun kata, ya Allah, selama ni saya keluar duit untuk dapur ribu-ribu, bukan sikit-sikit. Ingatkah abang tak ada duit? Rupanya abang simpan duit. Kan? Ungkit balik, habis pahala. Dah lah puluh-puluh tahun. 29 tahun dah kita kahwin. Kan? Kita keluar duit untuk rumah kita, tiba-tiba kita ungkit sekali, habis semua pahala. Duit habis juga. Tak dapat balik dah duit, tapi pahala pun habis. Lepas tu kita memang cadangkan kalau nak keluar duit untuk keluarga pun, biar betul-betul kita jelas status dia. Statusnya adalah sedekah, maka kena betul-betul ikhlas. Betul-betul ini sedekah. Kalau tiba-tiba jadi apa-apa, kita memang takkan sebut dah. Kena ingat yang bab sedekah cerita lain, bab suami nak kahwin lagi cerita lain. Kan? Jangan bahas yang sedekah tu. Bahas yang lain-lain tak apa. Bahas dari sudut dia tak menafkah, tak cukup nafkah, itu tak apa, itu cerita tanggungjawab dia. Tapi jangan bahas benda yang kita dah, ibadah yang kita dah buat. Kan? Tu kena ingatlah. Jadi sekarang jelas status, setiap duit kita keluarkan untuk keluarga kita sedekah. Jangan sekali kita ungkit lagi apa pun yang terjadi. Kalau rasa tak boleh tahan, memang nak ungkit, tak payah sedekah. Balik-balik ni jadi kedekut pada suami tanya, ni pasal apa kedekut? Datang kelas susah Quran air lah. Jadi kedekut. Habis blacklist saya. Dia kaedahnya ialah ikhlaskan gitu. Jadi keluarkan juga sedekah sama macam sebelum ni. Dah sebab kalau kita tak keluar duit untuk rumah kita, kita nak buat apa duit kita tu? Kan? Nak buat apa lagi? Kan? Takkan nak beli baju, beli baju lagi, tudung lagi. Lepas tu nak buat apa? Kan? Jadi saya ingat saya ada kawan dulu. Masa tu sekolah menengah. Kawan ni duduk asrama, pakaian biasa-biasa kan. Satu hari dia balik kampung, dia balik semula asrama, baju dia cantik-cantik. Heran lah, kita pun tanya. Rupanya apa? Mak dia meninggal. Balik ni mak dia meninggal. Maknanya mak dia meninggal, dia masih muda kan, masih sekolah kan. Tapi nak ceritanya apa? Baju mak dia cantik-cantik. Yang nak ceritanya baju cantik-cantik, akhirnya kita tinggal. Anak yang selama ni tak ada duit nak beli baju cantik-cantik mahal-mahal tu, balik asrama tiba-tiba pakai baju cantik-cantik. Dan baju mak. Jadi maknanya untuk apa gitu duit tu kita buat beli lepas beli kan. Melainkan sedekah tu lah yang akan jadi harta kita yang sebenar. Jadi maknanya balik ni jangan jadi kedekut. Tapi jadi ikhlaskan duit yang kita keluar, yang kita sedekahkan untuk keluarga kita tu. Jangan ingat lagi. Itu kita punya konsep supaya kita tak ungkit balik apa yang kita pernah sedekahkan. Baik, yang ketujuh, menyegerakan sedekah tanpa menunda-nunda. Muka surat 74 ni ada hadis Nabi SAW. Ketika ditanya oleh seorang lelaki mengenai sedekah yang terbaik, maka baginda bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan. Maksud dia iaitu kamu bersedekah pada waktu sihat, kikir, takut miskin, dan kamu berangan-angan untuk menjadi hartawan yang kaya raya, dan janganlah kamu menunda sedekah hingga nyawamu sampai di halkum, barulah kamu berkata ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan, padahal harta itu sebenarnya memang telah menjadi milik si fulan. Jadi Nabi kata gini, ini waktu-waktu terbaik sedekah. Masa bila terbaik sedekah? Nombor satu, waktu kita sihat. Kenapa? Sebab kita tengok sekarang contoh bila kita dah berumur kan, kita kata dah berumur ni, rumah dah ada, kenderaan dah ada kan, kita dah tak berapa perlu duit kan. Duit banyak-banyak pun bukan boleh pergi berjalan, makan angin, makan sedap-sedap pun dah tak boleh dah kan. Makan nasi pun tak boleh dah kan. Gula pun tak boleh dah kan. Banyak dah kita tak boleh makan. Tak boleh tiba-tiba orang bawa lobster seekor besar tu. Kalau masa muda seronok lah. Kita tengok lobster kolesterol. Tak boleh dah. Jadi maknanya waktu sihat, bertenaga, itu waktu yang dia nak pakai duit paling banyak. Orang nak duit banyak pasal apa? Nak pergi berjalan. Bila kita dah tak larat nak berjalan, duit banyak pun tak guna dah. Sebab itu waktu tu lah yang paling baik untuk sedekah. Waktu kita nak pakai duit banyak tu, waktu sihat. Baik, yang kedua waktu bila? Waktu kikir.
Kikir ni bahasa Arab dia syahih. Syahih ni lebih dahsyat daripada bakhil. Bahasa Melayu dia kikir, maknanya bakhil kedekut kan. Kedekut lebih teruk pada kedekut kikir. Baik, syahih ni macam mana? Apa beza dengan bakhil? Kita ambil contoh satu situasi, kita pergi kedai makan dengan kawan kita. Baik, kita makan sama-sama dengan kawan-kawan kita. Time nak bayar, kita lari. Balik dulu ada hal, buat-buat ada panggilan telefon ni. Itu maknanya kikir. Sebab apa? Makanan kita pun kita nak suruh orang bayar. Kalau bakhil, kita bayar masing-masing. Kita bayar kita, awak bayar awak, bayar masing-masing. Itu bakhil. Bakhil. Walaupun kita memang pakat dah bayar seorang sikit. Bayar masing-masing, kita katakan bayar masing-masing. Tapi maknanya tak ada kalau kita rasa sekali-sekala nak belanja. Kan? Belanja tu maknanya kita pemurah sekali-sekala lah. Lepas tu yang mendapat belanja tu pula jangan buat perangai syahih kali. Setiap kali makan cabut lari awal. Tu memang tak boleh buat kawan. Baik, jadi maknanya waktu kita rasa sangat kedekut dengan harta kita, kikir sampai kita rasa duit kita rasa tak boleh keluar langsung, masa tu kita sedekah. Tu contoh kan, main datang sini bawa duit dalam poket RM10 je. Sebab plan balik nanti nak beli makanan kan. Nak bawa balik untuk rumah kita, harga makanan tu RM10. Kalau masuk tabung sekarang RM10, habislah balik nak beli apa. Waktu tu paling baik sedekah. Masuk RM10 tu. Pahala paling besar. Lepas tu balik tak boleh beli makanan macam mana? Tu fikir semula. Sebab sebenarnya Allah janji bila kita sedekah, kita akan dapat lebih. Janji Allah. Syaitan pula dia punya janji, dia punya bisikan, sedekah buat kamu miskin. Jadi kita akan rasa masuk RM10, habis duit RM10 kita. Tapi Allah kata nanti bertambah. Tambah macam mana? Boleh jadi dia ada jamuan lepas ni, tiba-tiba dapat makanan bawa balik lebih pada RM10. Boleh jadi. Tapi jangan harap atau jangan kutip awal-awal sebelum boleh makan. Jadi maknanya, ataupun mungkin nanti tiba-tiba tengah jalan ada orang tiba-tiba buka gerai percuma tepi jalan. Dia nak tutup gerai dia bagi makanan kat semua orang. Boleh jadi. Itu kan bentuk dia, bentuk Allah nak pulangkan. Tapi tak boleh harap. Tak boleh harap tak apa aku sedekah RM10. Kan Allah janji nak bagi lebih. Nanti tiba-tiba ada orang bagi nasi biryani harga RM30. Mana tahu? Biryani gam kambing kan. Kan tiba-tiba dapat. Tak boleh harap. Kalau tiba-tiba tak dapat, tak boleh juga salahkan. Janji Allah pasti benar. Pasti benar. Cuma kita tak tahu bila dia akan berlaku. Baik. Itu waktu terbaik. Yang kedua, waktu syahih, kedekut. Bahasa kikir ni, kalau bahasa kita sebut, kalau orang utara dia sebut kedekut baik. Kedekut baik itu maknanya lebih pada kedekut. Pahit lah, sampai pahit kedekut itu. Kedekut sangat-sangat. Kemudian yang ketiganya, waktu kita takut miskin. Takut miskin ni maknanya kita ada duit, kita takut kalau habis duit ni aku nak makan apa. Waktu kita risau macam tu, kita sedekah. Itulah dia waktu terbaik. Dan kemudian yang keempat, waktu kita tengah berangan nak jadi jutawan, hartawan. Kan tengah koleksi duit tu kan, kumpul duit, dapat cukup 10 juta jadi jutawan. Sikit lagi nak sampai 10 juta. Nak dapat gelar jutawan ni sikit lagi. Waktu tu paling baik sedekah 1 juta. Ataupun 5 juta, sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi kita tahu susah memang susah. Sebab tu kata terbaik tu. Dan bila kita buat, maknanya pada masa tu betul-betul keimanan kita melekat. Kita yakin Allah akan balas dengan satu yang lebih baik. Beza dengan kita masuk sikit-sikit. Duit dalam poket ada RM100, masuk tabung RM1. Itu tak tawakal lagi tu. Sebab kita tahu tak apa, baki banyak lagi. Lebih dari cukup. Itu belum terbaik. Ni penuh tabung, dompet semua kosong. Balik taksi, tambang taksi pun tak ada. Minyak kereta pun tak ada isi. Itu tak boleh. Itu balik kepada yang tadi, jangan sampai tak cukup keperluan diri. Ni kalau kita nak fikir balik, complicatednya, susahnya nak fikir. Baik, ambil kesimpulan mudahnya bahawa sebenarnya dalam bab sedekah kita balik semula, merujuk semula kepada keimanan kita.
yang mana kita nak bagi sesuatu yang terbaik kepada Allah SWT. Jadi dia kisahnya macam Qabil dan Habil. Waktu diminta untuk mereka memberikan satu yang terbaik, waktu tu Habil dia seorang petani dan dia bagi buah-buahan yang segar-segar. Dia seorang penggembala kambing dan dia bagi kambing yang paling gemuk. Dan kemudian Qabil seorang petani, dia bagi buah-buah yang dah busuk-busuk. Sebab apa? Sebab dia rasa nak letak satu dekat satu tempat, kita nak bagi, bukan manusia pun yang nak ambil benda tu, nak buat apa bagi yang elok-elok. Allah tak perlu pun yang elok-elok. Dia fikir macam tu. Tapi sebab sebenarnya konsepnya lebih kepada itu tuntutan daripada Allah. Kamu nak infak, kamu nak sedekah, kamu nak memberikan sesuatu, dan untuk sebagai saham akhirat, tu kena bagi yang terbaik, bukan yang kita dah tak nak. Baik. Dan yang ke-8, mendahulukan sedekah kepada sanak saudara yang terdekat. Maaf, yang ke-7 tadi ada sikit lagi. Allah kata jangan tunda. Nabi SAW bagi tahu jangan tunda. Jangan tunda sedekah kamu sampailah nyawa dihalkum. Tu maksudnya adalah sampai nazak. Waktu nazak itulah kita nampak azab neraka, azab kita dibukakan. Dah nampak azab neraka ataupun syurga, ke mana kita akan pergi. Masa tu kita kata yang ni aku nak sedekah, yang ni aku nak wakaf, ini aku nak infak. Nabi kata apa? Masa tu memang harta tu bukan kita punya dah. Kita kata ni untuk si fulan, ni untuk orang ni untuk orang ni. Memang masa kita dah nak mati, kereta kita boleh bawa lagi ke? Tak boleh dah. Memang orang punya dah. Kan? Rumah kita boleh buat apa lagi dah? Dan azab. Rumah kita tu memang keturunan kita punya dah. Memang akan jadi faraid lah nanti. Bukan kita punya dah. Jadi maksudnya jangan tunda-tunda. Selama kita boleh usaha untuk sedekah, kita sedekah sekarang juga. Nampak je tabung, jangan buat-buat pejam. Itu peluang. Baik, yang ke-8, mendahulukan sedekah kepada sanak saudara terdekat. Hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahmi ithnatan, sadaqah wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kaum kerabat adalah dua sedekah. Yang pertama sedekah, dan yang kedua adalah menyambung silaturahim. Jadi kalau kita sedekah tadi, ni contoh sedekah tabung tadi, dia sedekah umum dapat satu pahala sedekah. Tapi kalau sedekah kepada saudara mara kita, maka dapat dua pahala. Cancel lah keluar balik nak sedekah kat sepupu. Tak boleh. Dah masuk sudah. Contoh lain. Nasib baik tabung dah sudah, jalan dah. Baik. Sedekah kepada saudara mara ni, sebab konsepnya gini. Islam memberikan satu jalan, kaedah untuk memastikan setiap individu kita tak ada yang sampai tak dapat makan. Jadi kaedahnya adalah paling utama untuk kita perhatikan keluarga kita dulu. Keluarga kita tu termasuk mula dengan yang dalam rumah kita yang kecil ni, sampai pergi kepada sanak saudara, mak saudara, pak saudara, sepupu sepapat kita. Semua tu yang ada darah daging yang kita tu kena pastikan dia boleh makan dulu. Kalau sampai ada saudara kita yang tak dapat makan, maka kita berdosa. Kalau kita pergi sedekah sampai ke Palestin dalam keadaan ada mak saudara kita misalnya yang tak makan, salah. Jadi kaedah dia kena dahulukan sanak saudara kita supaya kita dapat, kita katakan kita mendahulukan sedekah ni supaya kita dapat pastikan bahawa semua umat Islam ni boleh hidup dengan baik, dengan cukup sumber rezeki dia. Ini ada persoalan. Habis tu kalau kita misalnya ada mak saudara yang memang dah uzur dan dia memang bergantung hidup dengan kita, adakah dengan itu kita perlu bagi duit dekat dia saja sampai kita tak boleh nak sedekah tempat lain? Tak boleh nak masuk tabung masjid, tak boleh nak bagi kat Palestin, tak boleh nak bagi kat Kemboja, tak boleh nak bagi pada mangsa banjir, nak bagi pada NGO, tak boleh semua. Sebab ada mak saudara kita selama dia hidup. Macam tu ke? Tak. Yang pertama sebenarnya kalau ada mak saudara kita yang uzur, yang perlukan bantuan kita, sebenarnya laki yang bertanggungjawab untuk menafkah dia sepenuhnya. Kita sedekah. Dan saya ingat kalau sedekah untuk cukup makan saja tak banyak. Taklah sampai tahap kita tak boleh sedekah tempat lain dah. Sebab ada orang dia guna benda ni jadi hujah untuk dia tak bersedekah. Setiap kali orang kata, mainlah sedekah sikit ni, tak pernah pun sedekah kat masjid. Kita kata, minta maaf saya tak cukup duit, nak kena bagi kat mak saudara lagi.
Asyik mak saudara tu je kita buat jadi hujah. Tak, kalau makan je sebenarnya tak banyak. Tambah bila dia dah berumur kan, makan tak banyak. Kita kata ubat-ubat banyak, tu kena pakat lah, bukan kita seorang. Kena pakat-pakat. Dengan adik-beradik yang lain, kan ada lagi anak-anak saudara dia yang lain, atau mungkin bapa saudara yang masih hidup, tu kena pakat-pakat. Sebab kat mana pun kalau kita yang bagi tu nilainya sedekah. Baik. Jadi makna kalau kita sampai bagi kepada orang lain sebelum kita selesaikan urusan keluarga kita, sebelum kita pastikan keluarga kita dapat makan, maka sedekah tu tidak jadi sedekah yang paling afdal, bukan yang terbaik. Baik, yang ke-9, muka surat 75, nombor dia tu salah tu, nombor 8. Patutnya nombor 9. Tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkannya. Sabda Rasulullah SAW, wa mathalul ladzi yu'til 'atiyah thumma yarji'u fiha kamathalil kalbi ya'kulu fa idza syabi'a qa thumma 'ada fi qai'ihi. Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian dia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya kembali. Ni Nabi kata, orang yang dah sedekah lepas tu minta balik. Kita bahasa Melayu kita panggil apa? Buruk siku. Buruk siku tu baik lagi rupanya. Takat siku je buruk. Ni Nabi kata macam anjing muntah jilat balik. Saya ingat dulu masa tulis buku ni dah lama. Masa tu anak saudara saya tu masih kecil, sekarang dah remaja. Masih sekolah rendah. Dia kata, dia ni ada kawan yang suka sangat belanja dia. Dia tak minta pun, tapi kawan tu kejap-kejap pergi kantin, belikan dia ni, duk bagi dia macam-macam. Bagi dia pen kadang-kadang, bagi dia buku, bagi macam-macam. Tapi dia kata satu hari, nak dekat ujung tahun, kawan tu minta balik semua. Dia pun tak terkata apa dia yang dia dah bagi kan? Dia minta balik semua. Dia kata dia pun tak tahu nak pulangkan. Sebab dulu dia tak cakap pun bagi pinjam, memang dia bagi. Dia nak orang kaya dia ni yang nak bagi-bagi. Dia punya belanja sekolah tu, sekolah rendah tu, belanja sekolah dia RM50 sehari. Tu yang dia tak tahu nak buat apa. Budak-budak makan pun tak habis, dia belanja habis kawan-kawan. Satu hari dia tak ada duit, dia rasa nak beli satu benda besar, dia minta balik semua. Bila tak dibagi, apa dia buat? Ni perangai semula jadi. Dia buat fitnah. Saya dengar cerita tu, saya kata, ya Allah, budak-budak lagi, belum balik lagi, dah pandai buat fitnah. Dia buat fitnah kepada kawan dia ni yang tak pulangkan, tak bagi balik barang dia. Dia fitnah sampailah sepatutnya kawan ni nak dijadikan ketua pengawas masa darjah 6 ni, contoh darjah 5. Tiba-tiba cikgu tak jadi nak lantik dia sebab fitnah daripada kawan ni. Budak ni alhamdulillah Allah bagi dia satu kebijaksanaan, kecerdikan menyelesaikan masalah. Dia boleh selesai sendiri. Macam mana cara dia buat? Baik, kawan ni dia buat fitnah, kata budak ni hutang tak mau bayar, dia kata. Jadi sampai ke cikgu fitnah tu. Dia pandai pula bawa mulut tu sampai ke cikgu. Kata ni kalau lah darjah 5 boleh buat perang yang macam ni, masa dia kerja macam mana? Dia kecil-kecil lagi dah asli dah macam tu kan. Mudah-mudahan berubah lah. Tapi akhirnya dia selesaikan lah kan. Dia kata dia buat macam ni. Setiap ada orang, dia ni budak baik dia selalu bagi tazkirah kat kawan dia. Jadi kalau nampak kawan nakal, dia ingatkan. Bila tersebar fitnah ni, kawan-kawan dia semuanya tak mau dengar cakap dia lagi. Sampai bila dia nasihatkan kawan dia kata, alah awak tu cakap je pandai, perangai cakap tak serupa bikin, perangai teruk macam-macam lah Sampai budak ni nak nangis pun ada lah kan, kena macam tu Akhirnya dia buat kaedah gini, ni cerdik, dia selesaikan sendiri. Mak dia pun tak tahu masalah dia selesaikan sendiri. Dia kata setiap ada orang cakap macam tu dengan dia, dia kata, awak dapat mana cerita tu? Dia kata dia dapat daripada orang ni. Okay, dia kata awak cuba macam ni, bagi dia pinjam, awak bagi dia pinjam duit, lepas tu awak minta balik. Lepas tu kalau tak dapat, nanti awak tahulah awak kena apa. Jadi rupanya betul, bila dia tak dapat, orang tu fitnah dia pula. Jadi dia ni memang tukang buat fitnah, kilang fitnah. Sampailah akhirnya orang semua tahulah kata sebenarnya fitnah tu datang daripada si budak ni. Selamat, bebaslah dia daripada fitnah tu. Baik. Cuma nak contohnya masa tu kan, antaranya bila anak saudara tu cerita dengan saya kata gini, ni bawa buku kholah, panggil kholah mak saudara. Bawa buku ni pergi tunjuk kat kawan tu, ni Nabi kata apa? Orang yang dah bagi barang lepas tu minta balik macam anjing yang muntah lepas tu jilat balik muntah dia. Bukan mereka sendiri, ni Nabi kata, ni dia buku dia. Cakap dengan dia gitu, bawa tunjuk kat kawan tu.
Dia ada tahu, dia memang tak tahulah kot kan, hukum minta balik tu ingat sekadar buruk siku kan, tapi rupanya berat ni dia punya hukuman. Jadi itu kuncinya, maknanya sebab tu kunci sedekah ni ialah lepas bagi jangan ingat, lepas bagi kena lupakan kan? Kena belajar lupa, kena ingat ini hanyalah kita melepaskan apa yang Allah titipkan melalui kita, bukan hak kita pun duit tu, bukan hak kita pun harta tu, kita hanya melepaskan titipan Allah. Lepas tu lupakan. Cuma jangan lupakan kuliah kita hari ni, walaupun kita selesai sampai sini insya-Allah. Setakat tu saja. Kita asal awal katanya ada jamuan, jadi kalau habis cukup-cukup asar tak sempat nak makan. Ni pun dah lajak sikit. Kesimpulannya di muka surat 76 ada 8 adab sedekah ni yang kita kena pastikan supaya kita dapat penuhi, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat daripada terhapusnya pahala sedekah kita. Kalau nak tengok kat belakang ada poster dia. Jadi belakang buku ni ada poster adab-adab sedekah ni, boleh potong, tampal kat bilik ke, dekat almari ke, kat tempat tabung kita ke, supaya kita ingat. Ya, silakan. Baik, soalan ada jubah bagi ke anak saudara, lepas tu anak saudara tak pakai, dia simpan setahun, baik kita ambil balik bagi ke orang lain, kira ambil balik ke buruk siku kan? Jawapannya tidaklah. Kalau memang dia tak pakai, dia tak nak, dia bukan kira kita ambil balik, kira dia bagi kat kita pula. Jadi maknanya kita bagi kat dia, dia bagi kat kita, bukan dia bagi balik tak, dia bagi ya, tu kan dia punya. Lepas sedekah dah jadi dia punya, jadi dia bagi kat kita, tak ada masalah. Kita menerima pemberian dia pula, kita pula bagi kat orang lain. Kesian kat baju tu. sana sini orang tak mau dia. InsyaAllah mudah ada kebaikan. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.